pertama sekali kita ucap syukur lah kalau kita masih lagi dihidupkan pada hari ini dapat masuk dalam majlis ilmu kan, walaupun ini macam ilmu tentang puisi dan dia tetaplah majlis ilmu kan, kita berkongsi. Saya bukanlah macam nak mengajar sangat kita berkongsi share ilmu dengan semualah. Jadi semua ni ada dekat kampus ke ataupun ada dekat rumah belajar online? Dekat kampus. Semua dekat Kampus. Okey. Semua diwajibkan Betul. Ya. Macam suri-suri UiTM tak ramai kat kampus, ramai dekat rumah kan. Tu yang tanya tu. Okey, baik. Tadi Alif kata nak menyenaraikan. Bila Alif sebut nak menyenaraikan tu saya dah takut dah. Kan? Apalah yang senarai-senarai. Okey, saya saya perkenalkan diri dululah. Saya Muhammad Safwan bin Muhammad Yusof. Okey. Selalunya macam nama pentas saya ialah Wan Yusof lah. Dikenali sebagai Wan Yusof. Okey, jadi hari ini kita nak berkongsilah sedikit pasal puisi dengan Kelab Bahasa dan Pusrata Melayu ni, KBPM. Okey. Sebenarnya saya dengan UIA ni dah lama semenjak saya tak tahu lah, saya rasa kelab ni dah beberapa kali tukar nama sejak 2013 saya dah pernah bekerjasama dengan UIA. 2013 sampailah ke hari ini selalulah kadang-kadang kelab jemput okey. Itulah hubungan silaturahim ni berkekalan lah sehingga ke hari ini, alhamdulillah. Tak tahu 2013 tu masih sekolah lagi ke yang lain? Kan? Okey. Okey, jadi tanpa kita melengahkan masa okey, nanti sepanjang sesi kita ni boleh nak interrupt ke kan, nak buka mikrofon ke, nak type ke boleh je. Okey, so kita teruskan. Okey, yang ada yang boleh jaga slide okey, terima kasih banyak. Okey, so macam anda semua tahu, saya ialah jurulatih co-curriculum untuk apresiasi sastra di UiTM Shah Alam. Kalau tak silap saya, kalau macam UiA ni dia ada citra kan? Citra, macam itulah lebih kurang. Jadi dekat UiTM dia ada co-curriculum lah yang mana pelajar wajib ambil selama 3 semester, 3 sem. Jadi semester pertama pelajar wajib ambil co-curriculum beruniform lah. Beruniform maksudnya kesatria ke, PBSM ke, apa semualah wajib beruniform. Tetapi apabila mereka masuk semester 2 dengan semester 3 mereka boleh kekal nak ambil uniform tu. Contoh dia dah ambil kesatria 1, so dia ambil kesatria 2 pula lah. Ataupun dia boleh ambil core yang lain. Core yang lain banyak lah. Dia ada core kebudayaan, dia ada core kepimpinan, kerohanian, sukan dan sebagainya lah. Jadi salah satu core kebudayaan yang ada dekat UiTM Shah Alam ialah apresiasi sastra ataupun literature appreciation lah. Dia ada banyak. Dia ada tarian, nyanyian, kompang, macam-macam lagi lah. Okay, next. Ni antara penglibatan saya dalam bidang puisi lah. So saya ni biasa-biasa je dalam bidang puisi ni. Jadi biasalah kalau saya tak bermula sejak dari sekolah, tak. Saya bermula sewaktu dah semester akhir kot, dekat sewaktu degree. Dah last sem dah. Cuma saya dulu degree 4 tahun. So masuk je masa semester 7 atau semester 8 lah, dah hujung-hujung sem lah. Baru masuk puisi. Masuk pun termasuk satu pertandingan. Lepas tu termenang, macam riak bunyinya kan. Tapi tak adalah, sebab memang masuk kan, cuba join, lepas tu ialah rezeki kan, tiba-tiba menang kan. Gila, kita tak mengharapkan apa-apa. So waktu tu macam boleh juga aku berpuisi kan, cakap kat diri sendiri kan. Lepas tu sejak daripada tu teruskanlah sehingga ke hari ini. Lebih kurang macam tu lah. Okay, so kita skip lah benda ni, tak perlu tengok pun. Okay, kita tengok. Ni pun beberapa anugerah lah yang saya dapat daripada bermula dengan bidang puisi lah. Okay, next. Okay, kita terus nak berbincang lah kan. Kita nak berdiskusi, berbincang tentang puisi. Semua orang mesti pernah dengar kan, puisi
dengan sajak. Okey, kita pergi dulu kepada puisi dan sajak. Okey. Saya rasa waktu kita sekolah dulu kan, kalau ingat lagi kan, kita ada belajar Komsas kan, dekat dalam sajak bahasa Melayu Komsas. So mesti kita pernah dengar kan puisi, sajak kan. Okey, tak apa. Cuba nyatakan, nak type boleh, nak buka mikrofon pun boleh. Okey. Agak-agak apa beza puisi dengan sajak? Ada beza ke, sama ke apa? Puisi tu apa? Sajak tu apa? Boleh tak type ke ataupun buka mikrofon ke kan? Cuba nyatakan Okey, ini daripada apa yang saya faham lah. Okey. Beza antara puisi dengan sajak tu dari segi kita mendeklamasikan ataupun dari segi kita dari segi dia punya apa tu kita panggil? Deklamasi lah, betul lah tu. Deklamasi tu lah. Kalau macam ada lain. Kalau macam Ikmal rasa kalau macam puisi nada dia macam mana, sajak nada dia macam mana? Kalau puisi nada dia rasanya macam contohnya macam indah hari ini aku merasa sayu di bawah, contoh lah. Terus kalau sajak ni dia macam guru engkaulah macam tu, lebih kurang macam tu lah. Sangat mantap ya. Okey. Okey, lagi yang lain. Okey, boleh berkongsi. Ada yang nak type boleh, nak buka mikrofon boleh. Silakan. Saya nak jawapan daripada semua orang. Macam cikgu kat sekolah kan. Okey, semua bagi jawapan. Okey, kalau saya pula saya merasakan bahawa puisi ni dia perlu dia suka untuk kita fahami kerana dia menggunakan bahasa-bahasa yang tersirat lah. Okey. Kalau sajak ni dia jelas, dia direct, so kita akan faham, oh dia nak tahu contoh ni, okey ni, macam tu lah. Okey, siapa nama? Hafiz Hafiz. Okey, Hafiz cakap puisi tu dia macam deep, susah nak faham. Sajak tu dia macam okey je, dia berterus terang. Okey, lagi yang lain? Yang lain? Nak Okey, silakan. Bagi saya, sajak ni adalah bentuk puisi juga, tapi dia adalah puisi moden. Manakala puisi yang satu lagi tu pula adalah puisi tradisional macam syair, pantun, gurinda macam tu. Cumanya sajak ni dia lebih dia bebas, dia tak terikat macam puisi. Okey, kalau puisi tu tradisional, kalau sajak tu moden lah. Betul. Okey, itu jawapan daripada Wan. Okey, lagi yang lain? Yang sister kat UAE panggil brother and sister kan? Yang sister ada nak ni ataupun yang lain, boleh je bagi pandangan lah. Kita santai-santai je. Okey. Bagi pandangan awak. Tak apa, dia tak ada betul salah. Kita nak just nak tahu je kan, ikut apa yang awak faham. Okey, ada yang kata puisi tu pendek, sajak tu panjang. Okey. Puisi pendek, sajak panjang. Okey, lagi yang lain. Siapa kalau segan-segan tu type je kat situ. Nanti saya bacakan. Apa beza rasanya puisi dengan sajak? Tadi kita dah dengar lah tadi beberapa pandangan daripada kawan-kawan yang lain. Kalau boleh type je kat situ. Ataupun nak buka mikrofon pun boleh. Okey, ada yang tengah buat essay. Okey, tak apa. Faham. Dia panjang sikit. Okey. Alright. Okey, siapa nak bagi jawapan, teruskan bagi jawapan. Okey, jadi apa yang kita dah dengar kan daripada kawan-kawan cerita tentang puisi tu, ada yang kata macam pantun, syair, sajak tu macam yang moden. Ada cakap puisi tu susah nak faham, sajak tu senang nak faham. Okey. Macam-macam lah tadi kan kita dengar jawapan. Ada kata puisi tu panjang, sajak tu pendek pun ada juga. Okey. Bila kita kalau kita ingat balik kan, kita recall balik waktu kita belajar dulu kan dalam Komsas. Okey, sebelum tu saya nak tanya, Komsas tu apa? Komsas tu apa? Komponen sastra. Okey, Komsas tu ialah satu akronim. Kita panggil akronim. Akronim tu dia macam, dia ambil lah contoh macam SPM kan, Sijil Pelajaran Malaysia. Apa lagi? RTM, Radio Television Malaysia kan. Dia ambil yang depan kan. Ada juga yang diambil sikit-sikit. Contohnya macam Komsas. Dia ambil kom tu komponen, sas tu sastra kan. Macam bernama kan, berita kan, Berita Nasional Malaysia, bernama. Kugiran apa? Kugiran tu adalah akronim. Siapa tahu kugiran tu apa?
Kugiran Maslow. Kumpulan gitar rancak. Yes, kumpulan gitar rancak. Kugiran ialah kumpulan gitar rancak. Okey, kugiran. Pawagam. Pawagam pun akronim. Panggung wayang bergambar. Berdikari. Berdikari pun adalah satu akronim. Berdiri di atas kaki sendiri. Okey, itu semua ialah semua akronim. Cerpen. Cerpen cerita pendek. Itu pun semua ialah akronim. Okey. So sama juga macam Komsas. Okey, kalau kita belajar Komsas dulu, macam Taska. Taska, Tadika, Tabika, itu semua akronim. Taska, Taman Asuhan Kanak-kanak. Tabika, Taman Bimbingan Kanak-kanak. Tadika, Taman Didikan Kanak-kanak. Gitu. Okey. Jadi itulah akronim lah. Okey, itu waktu belajar waktu sekolah rendah, sekolah menengah dulu dah belajar kan. Okey. Okey, jadi kalau kita ingat balik Komsas kita belajar dulu, puisi ni dia ada dua tau. Komponen sastra ni, satu kita panggil prosa, yang kedua puisi. Prosa dan puisi. Prosa ni dia macam berbentuk naratif sikit lah. Dia macam berbentuk cerita kalau prosa ni. Kalau puisi ni dia tak adalah berbentuk cerita sangat. Dia lebih puitis lah puisi ni. Okey, jadi prosa dan puisi ni kita boleh pecahkan lagi dua. Satu tradisional, yang kedua ialah moden. Jadi contoh macam prosa prosa. Kalau prosa tradisional nak tahu kan, macam yang lama-lama lah. Okey, contoh macam prosa tradisional, kalau kita tengok cerita-cerita apa dulu? Cerita-cerita binatang, cerita hikayat kan. Itu semua ialah prosa tradisional. Kalau awak ingat lagi masa awak belajar kan, kalau prosa tradisional waktu form 1 sampai form 5, dia mesti cerita-cerita macam mengarut dia kan, macam tiba-tiba dia turun ke dunia, tiba-tiba dia jadi tebu lah kan. Kalau awak tengok dulu kan, dekat DVD kan, masa awak kecil-kecil kan, tengok sinetron kan, tiba-tiba ikan tu jadi katak lah kan, jadi manusia lah kan, putera katak lah, macam tu lah. Okay. Dia kebanyakan cerita-cerita ni lah hikayat kan. Ada banyak hikayat yang tua, merumah wangsa dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak pasti cerita tu betul ke tak ke kan. Okay. Itulah prosa tradisional. Kalau prosa moden, macam cerita yang moden lah, macam cerpen, okay, drama, apa lagi, novel. Okay, saya nak tanya, kalau drama, dekat mana sastra dia? Agak-agak awak, drama tu kan kita belajar kan drama waktu sekolah. Okay, drama ialah salah satu komponen sastra. Dekat mana sastranya drama tu? Dekat mana? Cuba je. Dekat mana sastra dia? Skrip dia? Yes, dekat skrip drama. Skrip drama tu ialah teks sastra. Skrip drama tu. Kalau macam drama kan ataupun dia tak boleh bergerak sendiri tau tanpa skrip. Sama juga macam lagu. Kan lagu dia perlu ada penulis lirik dia kan. Dia perlu ada lirik, yang mana lirik tu ditulis oleh penulis lirik. Okey. Okey, itu tentang prosa. Okey, sekarang kita pergi pada puisi pula. Puisi pun sama. Puisi ni dia terbagi kepada dua. Satu puisi tradisional, yang kedua ialah puisi moden. Okey, puisi tradisional tu macam tadi Wan cakap kan. Puisi tradisional tu macam pantun, tradisional lama-lama kan, syair, gurindam, seloka. Kalau ingat lagi waktu majalah sekolah dulu, mesti ada seloka belakang kan. Satu kelas dia habis kan. Bendahari jadi ceti lah, apalah kan. Habis satu kelas dia dihuraikan dalam seloka tu kan. Kita juga ada seloka Pak Kaduk. Okey, itu ialah puisi tradisional. Kalau puisi moden, satu je, sajak. Okey, puisi moden sajak. Sajak bukan sajat. Sajak tu lain. Ni sajak. Okey, jadi dah dapat dah bezakan apa itu puisi dan sajak. Sebenarnya puisi tu ialah merangkumi dua-dua lah, iaitu puisi tradisional dan juga puisi moden. Okey. Tetapi sajak tu ialah puisi moden lah. Okey, tetapi kelas kan, tiba-tiba jadi kelas kan. Okey, sebab saya juga cikgu tuition kan, so dah biasa kan tiba-tiba kelas kan. Okey, jadi contoh macam sekarang kan, kalau orang nak buat program pertandingan ke ataupun bengkel dan sebagainya, biasanya dia akan sebut, contohnya dia akan sebut bengkel puisi ataupun sembara deklamasi puisi. Jadi puisi sekarang ni, bila orang dengar puisi tu, orang terus tergambar sajak. Faham tak? Kalau macam awak buat program sendiri kan,
saya tengok poster yang Syafiqah share kan. So bengkel puisi ataupun penceramah bengkel puisi kan. Orang dah terus tergambar dah puisi tu ialah sajak sekarang. Tapi kalau contoh dia nak buat program pantun ke syair kan, dia tak akan guna bengkel puisi tu tiba-tiba pantun, tak. Kalau macam pantun dia akan tulis bengkel pantun ataupun pertandingan berbalas pantun, dia akan terus direct bengkel syair. Jadi sekarang ni maksudnya bila sesuatu organisasi tu dia buat program puisi ataupun dia anjurkan pertandingan puisi, dia akan sebut puisi. Yang mana puisi tu kita terus tergambar dalam fikiran kita, oh itu mesti sajak. Tapi kalau macam sebab pantun syair pun ialah puisi juga kan, dia ialah puisi tradisional. Tapi bila kita buat program dan sebagainya, kita tak akan sebut. Contohnya pertandingan puisi, lepas tu tiba-tiba dalam tu sebenarnya pantun. Tak, biasanya kita akan terus direct lah. Okey, boleh? Dapat tak? Faham tak? Boleh kan? Dia macam ni lah, macam dulu kan, macam mak ayah kita kan. Contoh kata, Alip kau pergi kedai, kau beli Colgate kan? Kau beli Colgate. Tapi sebenarnya dekat kedai tu ada banyak kan. Ada banyak sangat jenama umat gigi. Safi ada, Colgate ada kan, macam-macam Dali ada. Tapi bila keluar, Alip kau beli Colgate, sebab dia dah fikiran dia Colgate tu lah ubat gigi. Kan, so sama jugalah macam sekarang kalau awak tengok, kalau mana-mana kan, pertandingan puisi selalunya mesti sajak. Tapi kalau dia nak buat pantun ke syair ke, mesti dia akan nyatakan secara spesifik. Okey, boleh? Dapat okey. Jadi itu satu ilmu lah, ilmu untuk kita kongsikan sama-sama. Dari segi panjang pendeknya itu saya rasa lebih kurang sama je. Cumanya macam puisi tradisional tu dia ada beberapa bentuk yang kita panggil yang dia tak bebas lah. Contoh macam pantun kan, dia ada rima AB, syair rima AAA kan. So dia tak bebas berbanding sajak ni dia lebih bebas sikit lah. Okay, alright. Okay, kita tengok next. Apa lagi? Okay, sayembara. Pernah dengar tak perkataan sayembara? Pernah dengar? Okay, ada yang pernah, ada yang tak pernah. Okay, apa itu sayembara? Apa itu sayembara? Pertandingan. Alif kata pertandingan. Okey, lagi yang lain? Pertandingan juga. Pertandingan juga. Okey. Mesti dah biasa kan? Okey. Jadi siapa yang mungkin tak pernah dengar, okey. Sayembara ni ialah bermaksud pertandingan. Okey. So bila macam contoh kan awak tengok kan, tiba-tiba ada poster ke kan, ada banner ke, tulis kan ada sayembara deklamasi puisi, aku nak join lah kan. So macam tak tahu sayembara tu apa kan, ingatkan pergi bengkel kan, rupanya itu pertandingan. Okay, so sayembara tu ialah bermaksud pertandingan. Okay, saya pernah jumpa ada satu universiti ni dia buat pertandingan puisi tau. Lepas tu dekat dia buat pertandingan puisi antara universiti. Okay, so macam agak besar jugalah. Tapi dekat banner dia tulis sayembara pertandingan puisi. So macam sayang kat situ lah, sebab sayembara tu dah pertandingan kan, so letak lagi pertandingan. So dia macam didanda lah, macam dah 2 kali. Sebab tu walaupun benda ni simple kan, tapi dia memberi kesan yang banyak lah kan kalau kita tak tahu benda tu kan. Jadi macam sayang kat situ kan, sebab dia buat besar-besaran kan, sampaikan dekat bila masuk universiti tu, sepanjang-panjang tu rasa macam ada 10 kot banner so macam semua tu macam salah lah kan. Okay, sayembara pertandingan puisi. Tapi tak apa, benda tu kita belajar kan, kita belajar. Dan kalau kita nanti jadi, sebab kadang-kadang kita boleh jadi dua pihak. Yang pertama kita boleh jadi sebagai peserta, yang kedua kita boleh jadi sebagai organizer lah kan. Okay, sebagai penganjur. Jadi apa kesalahan yang kita nampak orang lain buat, janganlah kecam. Maksudnya kita ambil pengajaran untuk kita supaya kita tak buat macam tu kan. Okay, next. Okay, apa lagi kita nak kongsikan? Okay, persiapan apa yang kita perlu buat. Okay, next tengok. Kalau next dia clear apa next slide. Okay, alright. Okay, patah balik. Okay, saya nak tanya,
siapa dalam ni dalam 20 orang, okey, siapa dalam ni yang minat walaupun ada 0.01% kan, yang minat ataupun yang suka ataupun yang yang pernah terlibat dalam puisi, ada tak? Mesti semua ada tak? Macam Alif, siapa lagi? Syara, semua ni saya tak nampak nama. Okey. Ada. Siapa? Ada kan? Okey, mesti ada. Okey. Okey, ramai lah yang minat puisi. Okey, yang pernah maksudnya pernah orang kata apa? Pernah berpuisi. Tak kisahlah untuk persembahan ke, untuk pertandingan ke, siapa? Yang saya tahu Ikmal mesti pernah sebab tiba-tiba dia berpuisi tadi, kan? Okey, siapa lagi selain Ikmal? Saya pernah. Okey, Alif pernah. Lagi yang lain? Pernah tak berpuisi depan orang? Okey, lagi? Takkan dua orang je? Saya tu siapa? Adam Ya. Okey, Adam. Okey, lagi? Yang sister, yang brother yang lain? Ada tak yang pernah berpuisi? Okey, saya Syafiqah. Wah, Syafiqah pun sama. Okey, lagi yang lain? Masya Allah. Okey, lagi yang lain ada tak? Oh, ramai. Auni Fakihah. Okey. Oh, Alia Maisara. Oh, ramai lah. Okey. Jadi baguslah jadi alhamdulillah. Okey. Tetapi kita kan bila kita nak berpuisi ni, yang saya tengok kita ada dua bentuk. Satu pertandingan, yang kedua persembahan. Kalau persembahan ni dia macam agak berbeza sikit tau. Kan? Setuju tak? Okey. Kalau pertandingan, okey, bila kita sebut pasal sayembara tadi kan, ataupun pertandingan, apa yang selalu kita akan jumpa? Saya bagi contoh. Satu, mesti ada hadiah. Okey, lagi? Bila kita sebut pasal pertandingan, ada apa? Akan ada apa? Pesaing. Akan ada pesaing. Okey, pesaing dulu Okey. Okey, lagi? Okey, ada juri. Okey, lagi? Pesaing, juri, hadiah, lagi. Penonton. Okey. Lagi? Bila kita sebut pasal pertandingan, tak kisahlah pertandingan Syarat. ada apa? Syarat. Okey, syarat pertandingan. Okey, lagi? Lagi apa? Aspek-aspek pemarkahan. Aspek-aspek pemarkahan. Okey, banyak lagi kan? Okey, benda-benda yang kita selalu jumpa, betul tak? Okey. Jadi bila kita sebut pasal pertandingan, okey, dalam banyak-banyak tu, mana yang paling penting? Apa dia? Markah paling penting. Okey, lagi? Ada yang kata markah lagi? Penyajak sendiri. Apa dia? Apa Adam? Penyajak itu sendiri. Penyajak itu sendiri sangat penting. Maksudnya apa tu? Persiapan dia. Okey. Betul. Apa yang cakap tu semua betul. Okey. Tetapi yang ada yang type kat sini. Okey, Dina. Okey. Tapi dalam banyak-banyak tu kan, yang paling penting ialah syarat pertandingan. Okey. Sebab bila kita masuk pertandingan, okey, syarat pertandingan tu ialah the most important thing lah. Ada student law kat sini, Okey, syarat pertandingan tu ialah sangat penting sebab dia ialah black and white, kan? Okey. Jadi contoh bila kita nak masuk pertandingan, setiap penganjur ataupun organizer tu berbeza-beza tau syarat dia. Contoh, awak masuk pertandingan anjuran DBP ni. Okey. Contohnya pertandingan sajak dia tentang contohlah sajak kemerdekaan, mungkin lain. Lepas tu awak masuk pula sajak dekat UIA ada buat, contoh Kelab Bahasa Pusatan Melayu ada buat pula, kan? Mungkin syarat dia berbeza, kan? Kalau awak tiba-tiba pergi ke tempat lain, kan? Okey, ada penganjur buat pertandingan sajak, contohnya sajak kemanusiaan, kan? So lain pula syarat dia. Syarat ni contohnya yang pertama dari segi sajak, kan? Ada pertandingan tu sajak dia bebas. Kau nak pilih sajak apa pun boleh je kau nak baca. Ada tu, okey, kau kena ambil daripada buku ni je. Ambil je salah satu puisi daripada buku antologi ni. Ambil satu. Ada kata okey bebas. Maksudnya nak sajak sendiri boleh, nak baca sajak orang pun boleh. Maksudnya dia bebas. Macam tadi dia tak bebas sangat. Dia daripada salah satu daripada sajak yang dalam buku tu saja. Okey.
Jadi ada pula tu sajak kena buat sendiri dan kena baca sajak yang kita buat tu. So dia macam-macam. Lepas tu dari segi tema pun berbeza-beza, betul tak? Contohnya kan contoh UIA ada buat malam mengenang Palestin kan. Lepas tu contoh adalah beberapa pihak pengurusan UIA jemputlah Kelab Bahasa dan Pusat Melayu, minta 2 orang wakil kan untuk buat persembahan puisi, persembahan sajak kan. Kelab Bahasa ni pun macam seronok lah kan. Seronok pergi hantar. Tiba-tiba malam tu baca sajak Merdeka kan. Memang kena kecam kan. Sebab tema malam tu ialah pasal mengenang Palestin kan. Tiba-tiba kau baca sajak Merdeka. So tak sesuai. Sama juga macam pertandingan. Pertandingan pun sama. Kadang-kadang tema dia berbeza-beza kan. Contohnya ada contohlah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat kan ada buat pertandingan puisi sepenuh Hari Ibu kan. So puisi-puisi yang perlu dideklamasikan ialah puisi-puisi tentang wanita ataupun tentang ibu lah kan. Lepas tu awak baca puisi yang lain kan, yang tak kena dengan tema. So tak kenalah. Sebab tu syarat sangat penting. Lagi apa lagi pasal syarat? Tentang masa. Kadang-kadang ada ditetapkan masa tau. Kadang-kadang bawah 5 minit saja, ataupun 3 minit hingga 5 minit kan. Dan kau nanti baca puisi sampai 10 minit, macam mana kan? Jadi sebab tu syarat pertandingan tu sangat-sangat penting. Dan kadang-kadang apabila keputusan tu telah dibuat, kadang-kadang pernah tak dengar orang buat macam orang buat bantahan kan, betul tak? Kan tak puas hati. Jadi apa rujukan dia? Syarat pertandingan tu lah. Kan syarat pertandingan. Mana boleh dia menang? Ya, saya tahu dia sedap. Saya buat bantahan ni sebab dia baca puisi kan, puisi yang tak ada dalam buku ni. Sebab dalam syarat kata tu. Betul tak? So sedap macam mana pun dia kan, bantahan tu boleh jadi dipertimbangkan ataupun valid selagi dia berpandukan pada syarat tu. Kan? Walaupun mesti pernah tengok kan? Contoh awak tengok AJL ke, tengok apa-apa pertandingan kan. Kenapa dia tu menang tak puas hatilah kan. Kenapa dia ni tak menang kan? Sebab juri lebih mengetahui kan. Sebab kadang-kadang bila kita sebut pasal pertandingan ni, dia mesti ada yang pemenang dan yang belum menang lagi kan. Yang belum menang kan, insyaAllah nanti dia akan menang lah. Jadi kau contoh kalau awak tengok kan, contoh macam penyanyi-penyanyi kan yang dia buat persembahan dengan dia masuk pertandingan. Bila pertandingan ni dia dengan persembahan ni ada je rasa gugup, rasa nervous kan. Tapi bila pertandingan tu dia extra sikit kan. Dia extra sikit, tiba-tiba yang kipas tu biasa-biasa tiba-tiba dia sejuk kan. Kan. Padahal biasa je. Tapi bila hari pertandingan tu sejuk kan. Dah macam-macam berlaku lah. Jadi bila kalau awak tengok kan, kalau contohlah awak tengok kan, contohlah tiba-tiba artis kan, dia menyanyi kan, dia buat persembahan kan, tiba-tiba dia lupa lirik. Macam mana? Bayangkan kalau awak tu artis lah, awak ni semua artis penyanyi tu. Tiba awak tengah nyanyi kan, tiba-tiba lupa lirik. Apa awak nak buat? Kena fikir cepat. Apa nak buat? Apa nak buat? Pura-pura mikrofon rosak. Kalau awak tengok artis ni kalau buat persembahan, tiba-tiba dia lupa lirik kan, dia hulur mikrofon dekat audience kan, padahal dia lupa lirik kan. Itu teknik dia kan. Kalau kau buat persembahan okey lah. Kalau pertandingan memang habislah kau tolak markah kan. Sebab tu kadang-kadang sama juga macam puisi seelok-eloknya kalau kita masuk pertandingan lah, kita kena yang pertama kita kena baca dulu, kita kena faham betul-betul, kita kena hadam betul-betul dan kita perlu hafal lah. Supaya kita punya penghayatan tu lebih lagi. Sebab tu bila kita masuk pertandingan ni, apa yang perlu kita buat ialah persiapan. Sama juga maksud saya, taklah kalau persembahan tak payah buat persiapan, kena juga buat persiapan. Persiapan tu sangat-sangat penting. Jom kita tengok apa aspek-aspek yang mungkin akan dinilai lah sepanjang pertandingan. Boleh kita pergi ke next slide. Lagi ada lagi tak? Belakang tadi vokal.
Yang pertama ialah vokal. Vokal tu ialah suara lah. Okay. Ada setengah orang cakap kan, apa contoh yang saya selalu dengar lah kan, dia tu suara sedap, okey lah kan. Kalau macam orang selalu cakap, kalau lelaki suara garau mesti apa, boleh puisi kan. Kalau macam suara kecil-kecil ni tak boleh kan. Ada juga yang perempuan yang cuba nak membesarkan suara dia kan, dia buat-buat dan sebagainya. Ada setengah orang suara saya tak sedap kan. Tapi secara peribadi saya rasa kalau macam, sebab saya rasa semua orang boleh berpuisi. Okey, sebab saya beranggapan macam ni, saya pegang satu pendirian, tapi tak tahulah kan, mungkin ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima. Suara ni ialah anugerah daripada Allah kan, untuk setiap orang daripada kita. Cuba bayangkan kalau suara kita sama, kan? Kau call kan, call Syafiqah call saya, lepas tu tiba-tiba Maisarah call, lepas tu tiba-tiba Ain call, semua sama suara. Dah mana satu Maisarah, mana satu Syafiqah kan, sebab suara sama semua kan. Jadi sebab tu suara kita berbeza-beza. Sebab itulah anugerah yang Allah bagi kan. Kan, itu tanda kebesaran Allah kan, betul tak? Jadi suara kita semua berbeza-beza. Jadi sebab itulah saya rasa semua orang boleh berpuisi, tak ada masalah pun. Cumanya macam mana kita nak warnakan suara kita. Yang penting suara tu biar jelas lah. Biar jelas. Okey. Ni aspek vokal lah. Yang mana vokal ni selalunya memainkan peranan yang sangat penting, dan markah dia pun agak besar lah dari segi vokal. Okey, lagi selain vokal, intonasi dan tempo. Okey, apa beza intonasi dengan tempo? Siapa nak cuba? Apa beza intonasi dengan tempo? Intonasi tu macam mana? Intonasi tu macam mana? Okey, intonasi tu nada. Okey, Aliyah cakap intonasi tu adalah nada. Okey, intonasi, tempo, nada dia berbeza. Okey, intonasi tu ialah dari segi kita punya kekuatan suara kita tu. Kan, lontaran kita kan. Kalau tinggi, rendah dan sederhana. Kalau tinggi jangan sampai menjerit. Kan? Pernah tak dengar orang baca puisi kan, tiba macam bingit. Kita kat bawah ni kan macam okey. So kita tinggi tapi jangan sampai menjerit. Okey? Intonasi yang rendah, jangan sampai tak dengar. Kan? Kadang-kadang dibaca kan, apa benda. Okey. So ada teknik dia. Contoh, kalau masa tu awak melontarkan dengan intonasi yang tinggi, kalau awak ada mikrofon, mungkin awak boleh jarakkan sikit. Kan? Mulut dengan mikrofon tu. Kalau awak baca macam mula-mula kalau macam baris-baris awal puisi tu, mungkin ada yang awak nak berbisik ataupun cakap kan dengan intonasi yang agak perlahan, mungkin awak boleh dekatkan sikit dengan mikrofon tu supaya jelas apa yang awak nak sebutkan tu. Jadi yang mana satu yang kita akan gunakan dalam puisi? Yang paling bagus ialah ketiga-tiganya. Okay? Kita kena warnakan intonasi tu. So ada dua warna, ada yang part tinggi, ada yang part rendah, ada yang part sederhana. Okay, tempo ni apa pula beza dia? Tempo ni adalah beat dia kan. Perlahan, laju, sederhana. Okay, perlahan dia jangan semua daripada awal sampai akhir kita perlahan. Jangan daripada awal sampai akhir kita laju. Kita boleh gunakan ketiga-tiga tempo ni. Contoh awak baca okey. Ini biasa saya jumpa macam kat sekolah dulu kan, kalau kita imbau sama sekolah kan. Katalah dia baca puisi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu dia bagi salam dulu kan. Okey. Pada hari ini kita masih belum merdeka dan kita telah nana kan. Sampai tengah dah bosan kan. Daripada awal sampai akhir tempo dia perlahan kan. Nana kan. Kalau macam laju pun sama juga. Okey, laju tu jangan sampai kita, orang kata kalau orang Pantai Timur, orang Kelantan dia sebut jangan laju tu kan sampai kita tak jelas. Kan kita macam
orang kata kecek tak butir, faham tak? Macam kita ni macam apa? Balik kan? Apa balik? Nampak? Alif tak dengar kan? Tak jelas kan? Memang saja je buat tiba-tiba Alif muka macam ni kan. Okay. So bila kita cakap macam tu kan tadi, orang cakap benda. So tak nak macam tu. Okay. Laju kan, ada part yang kita mungkin boleh lajukan dari segi tempo. Okay. Tapi biar dia jelas. Okay. Contoh macam apa? Katakanlah ada satu baris puisi tu kan. Contoh dia cakap macam ni. Dan kita, contoh kan, dan kita perlu bersama menjejak kan. Ketiba dia kan mulakan dan kita. Dia yang slow kan, dia punya tempo kan. Dan kita masih lagi di sini. Dan tidak mungkin akan, tiba-tiba dia lajukan dan tidak mungkin akan bla bla bla. Contohnya kan. So dia part tu laju tapi dia jelas. Jangan so sebab bila tempo tu laju, ada kecenderungan ataupun probability suara kita tu tak jelas. Sebutan kita tu tak jelas. Okay? So kena jagalah tempo. Jadi macam saya sebut tadi, gunakan ketiga-tiga tempo ni dalam persembahan puisi kita. Sebab dia akan lebih menarik. Okay? Okay, lagi selain intonasi dan tempo, dapat intonasi dengan tempo ni. Okay, next. Okay, nada. Okay, ini nada. Nada ni maksudnya dari segi, contohnya ada nada patriotik, kan nada yang lebih bersemangat lah kot kan, nada patriotik ni kan. Melankolik ni macam sedih kan. Macam puisi-puisi sendu tu kan. Itu melankolik lah semua tu. Kan. Okay, tiba-tiba ada titisan air hujan kan, gambar kan. Itu puisi-puisi melankolik lah. Okay. Okay, gembira. Ada nada sinis. Sinis ni macam, tahu kan, dia macam sindir lah. Kan, macam contoh kan, kadang-kadang saya tengok kan, okay, ni ada dua orang perempuan ni, dua orang student perempuan ni, okay, pagi-pagi kan, okay, dia pakai tudung apa semua kan, lepas tu dia tanya kawan dia, tiap-tiap hari dia tanya kawan dia tanya dekat roommate dia lah, cantik tak aku hari ni, cantik tak, kan, macam kawan dia macam, cantik sangat, kan, hari-hari kau cantik. Sebab apa? Sebab dia dah bosan kan, hari-hari tanya. Dia macam di sini lah tu kan, macam hari tanya, cantik tak aku ni? Cantik sangat kan. Hari-hari kau cantik kan. Okay, itu macam nada sinis lah. Okay. Protes. Protes ni tahu kan? Protes kan? Sebenarnya apa yang best dalam puisi ni ialah kita boleh protes. Sebab sebab dia macam inilah satu saluran kan, satu saluran yang kita boleh protes kan, kalau macam kita tak suka dan sebagainya kan. Kalau belajar dulu sejarah nak dapatkan kemerdekaan, kebangkitan dan sebagainya kan, mereka banyak menggunakan puisi ataupun karya sastra sebagai tanda lah kan. Kalau awak tengok macam, tapi puisi di Malaysia dengan Indonesia, puisi di Indonesia bacaan dia lebih keras. Kan, kalau kat Malaysia ni dia macam lembut sikit. Awak tengok kan, Samad Said baca kan, relax je kan. Tapi kalau kat Indonesia tu sampai berguling-guling kan, dia keras sikit, kerabat kita mesti tahu kan. Indonesia dia memang dia sikit dia ni kan, dia punya bacaan dia agak keras sikit lah kan. Dan juga ada nada romantis kan. Okay, jadi ada orang pernah tanya dekat saya, dalam satu puisi tu ada satu nada je ke? Tak. Dalam satu puisi tu, kalau boleh lah kita kena bedah puisi tu lah. Maksudnya kita kena baca, kita kena fahamkan dulu kan. Dan lebih bagus untuk kita masukkan beberapa nada yang sesuai dekat dalam puisi tu. Maksudnya contoh memanglah puisi tu tentang kemerdekaan, tapi adakah kita akan gunakan nada patriotik tu daripada awal sampai akhir? Tak. Kan? Contoh kan dalam tu ada cerita pasal, contoh ada cerita pasal pergelutan ataupun pasal pejuang-pejuang yang terkorban kan. Mungkin dekat situ kita boleh guna nada melankolik sikit, betul tak? Lepas tu dia ada cerita pula pasal pembangunan negara kita kan, yang membangun apa semua, itu kita boleh nada gembira kan, nada bangga, betul tak? So maksudnya walaupun dia puisi patriotik kan, tetapi tidaklah daripada awal sampai habis kita
kita gunakan nada patriotik saja. Kita boleh masukkan beberapa nada yang sesuai. Nada ni kena sesuai lah. Okey, contohlah awak berpuisi kan tentang ibu kan. Contoh puisi dia ibu dia hilang, mak dia hilang, mak dia hilang dan dia tengah cari. So awak pun baca kan. Ibu, di manakah ibu? Ibu, telah lama aku cari engkau. Mak kau tengah hilang tau dek. Tapi kau, ibu, di manakah ibu? Tu nada gembira kan? Sudah lama aku mencari engkau ibu. Engkau di mana? Kan? Tak sesuai. So kena guna nada yang sesuai. Mungkin nada yang sesuai waktu tu ialah nada sedih kan, ataupun dia dalam puisi ni dia tak boleh over lah. Dia jangan melampau. Macam sedih tu macam ibu. Itu over, tu tak boleh. Tu macam drama Kalau puisi ni dia macam kita light je. Maksudnya kita jangan over sangat lah kan. Macam okey awak boleh pasal ibu tadi awak guna nada melankolik sikit lah kan. Waktu part kat situ lah kan. Contoh awak cakap Ibu, di manakah engkau ibu? Telah lama aku mencari. Ibu kan macam itulah awak boleh guna nada yang lebih sesuai. Okey? Alright. So ini tentang nada. Okey, next kita pergi kepada aspek yang seterusnya. Okey, kejap kita akan dengar ahli-ahli kelab KBPM akan berpuisi. Okey, next ialah artikulasi. Artikulasi adalah kelancaran kita lah. Kita nak cari sebutan kita. Ini kita panggil artikulasi. Okey? Jadi sebutan kita kena jelas. Okey, jom kita training sikit kan. Okey, cara sebutan. Okey. Yang pertama, biawak, buaya, buayan. Biawak, cuba sebut sama-sama. Biawak, buaya, buayan. Biawak, buaya, buayan. Biawak, buaya, buayan. Lepas tu awak buat laju sikit, makin laju. Okey, kejap lagi kita akan buat 2 mesh. Okey, saya nak 2 orang. Okey, practice dulu. Biawak, buaya, buayan. Biawak, buaya, buayan. Biawak, buaya, buayan. Lepas tu lagi laju. Okey, dah test Okey, test dulu. Okey, saya nak 2 orang yang berani. Okey, siapa nak cabar? Okey, yang pertama, biawak, buaya, buayan. Okey, Alif lawan dengan siapa? Okey, siapa nak mencabar Alif? Okey, siapa? Adam Alif dengan Adam Okey, kita dengar Alif dulu. Alif boleh buka mikrofon Alif. Biawak, buaya, buayan tu ke? Okey, biawak, buaya, buayan. Daripada makin laju lah. Makin lama makin laju. Okey, kita dengar apa yang terhasil daripada mulut Alif. Okey, silakan. Biawak, buaya, buayan. Biawak, buaya, buayan. Biawak, buaya, buayan. Biawak, buaya. Laju lagi. Biawak, buaya, buayan. Biawak. Tak boleh lah. Okey, okey. Adam, cepat Adam. Okey, Adam pula. Is it time? Biawak, buaya, buayan. Biawak, buayan, buaya. Dengar boyan. Okey, okey, sekali lagi Adam, sekali lagi, cepat. Biawak, buaya, buayan. Biawak, buaya, buayan. Biawak, buaya, buayan. Buaya. Okey, so awak boleh practice dekat rumah kan, sebut kan. Okey, yang kedua, she sells seashell by the seashore. She sells seashell. Berbelit-belit dah. She sells seashells by the seashore. Cuba sebut. She sells seashells by the seashore. Okey. Nak sister. Okey, siapa boleh? Okey, okey, Auni dengan Alia. Okey. Okey, cepat. Try. Auni dengan Alia. Okay, Auni dulu, Auni Fakihah. She sells seashells by the seashore. 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 Okay, saya dengar Shisha tadi. Kan? Shisha dengan he and she. Okay, go Alia. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Okay, next kita tengok
Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry. Ni senang je. Okay? Okay. Okay, siapa lagi nak cuba? Okay, Syarah. Okay. Syarah, try Syarah. Okay. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow. Tak dapat. Okay, lagi. Try lagi. Sekali lagi ke? Try lagi. Okay. Red lorry, yellow. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Let lolly. Okay. Okay. Alright. Okay, siapa lagi nak cuba? Okay, red lorry, yellow lorry. Cepat. Yang dah cuba pun boleh nak cuba. Siapa lagi ni? Cuba je, kita spotting je dalam ni. Tak ada orang lain, kita je. Okay, siapa lagi? Haziq, cuba Haziq. Haziq. Ataupun sesiapa saja nak cuba, okay, cepat. Red lorry, yellow lorry. Nak dengar apa yang awak sebut tu. Siapa lagi dalam ni? Huslina ke, Irda ke, Izzah ke, cepat. Yang lain-lain. Okay, cuba. Seorang lagi. Cuba red lorry, yellow lorry. Saya cuba. Okay, sila. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry. Red lorry, yellow lorry. Tak boleh. Bunyi lorry kan. Macam bunyi anak-anak buah kita kan. Kan. Red lorry, yellow lorry kan. Red lorry, yellow lorry. Okay, yang ni dia panjang sikit lah, tapi taklah panjang mana. Okay. Cuki cuma cakap, cumi curi cili celah cerit. Cuki cuma cakap, cumi curi cili celah cerit. Cuki cuma cakap, cumi curi cili celah cerit. Okay. Okay, try. Okay. Cuki cuma cakap, cumi curi cili celah cerit. Cuki cuma cakap, cumi curi cili celah cerit. Nampak tak? Walaupun laju tapi jelas. Okay. Cuki cuma cakap, cumi curi cili celah cerit. Cuki cuma cakap, cumi curi cili celah cerit. Okay. Cuki cuma cakap, cumi curi cili celah cerit. Cuki cuma cakap, cumi curi cili celah cerit. Okay. Nampak tak? Beliau cakap laju kan? Tapi biar jelas. Cuki cuma cakap, cumi curi cili celah cerit. Cuki cuma cakap, cumi curi cili celah cerit. Okay. Okay. Go. Siapa nak cuba? Come on. Berani. Bila lagi orang nak cuba? Kan? Okay. Ini semua latihan tau. Ini bukan saja-saja tau. Ini latihan. Okay. Kalau awak masuk, contoh kalau awak nak masuk teater ke, awak masuk drama ke, awak masuk nyanyian ke, kan? Semua ni benda basic. Semua ni lah asas. Sebab kita nak gunakan suara kita. Kita nak gunakan intonasi, kita nak gunakan nada, kita nak gunakan artikulasi, kelancaran, tempo. Semua ni awak masuk mana-mana pun, kan? Even puisi pun awak semua akan belajar benda ni sebab ni ialah basic. Okey? Cuma kalau awak tak berlatih, macam dia akan susah sikitlah. Gitu. Okey. Okay, cepat, siapa nak cuba? Try. Anyone? Siapa yang nak cuba? Saya. Okey, sila. Bina, okey, sila. Cuki cuma cakap cumi curi cili cerah ceret. Cuki cuma cakap cumi curi cili cerah ceret. Cuki cuma cakap cumi curi cili cerah ceret. Wow, kan? Okey. Okey. Jelas Dina orang Sabah ke? Tak, orang Kedah. Orang Kedah, bunyi Sabah. Kan? Okey. Okey, siapa lagi? Siapa nak mencabar Dina? Siapa nak mencabar Dina? Alif macam tukmak kamik je tu Alif. Try hard sangat. Okey, lagi siapa? Siapa yang nak cuba? Saya. Okey, sila. Ada pencabarnya. Syafiqah, sila. Cabar. Okay. Cuki cuma cakap cumi curi cili celah ceret. Cuki cuma cakap cumi curi cili celah ceret. Cuki cuma cakap cumi curi cili celah ceret. Okay. Okay, alright. Okay, and then the last one. Okay, yang ni saya rasa masa dekat AF dulu pun diorang ada belajar sudut AF kan. Kakakku kata kuku kaki kiri, kakakku kata kuku kaki kiriku kotor, ku kikis kuku kotor kakiku. Okay, kakakku kata kuku kaki kiriku kotor, ku kikis kuku kotor kakiku. Tiba-tiba dah bunyi Sabah ya. Kakakku kata kuku kaki kiriku kotor, ku kikis kuku kotor kakiku. Okay. Dapat?
Okay, siapa nak cuba? Ni the last one untuk kita latihan artikulasi ataupun kelancaran. Okay, siapa nak mencuba? Ikmal tadi mana? Tiba-tiba Ikmal hilang. Ikmal ada tak tadi Ikmal? Ataupun sesiapa saja. Siapa nak cuba? Boleh, sila. Okay. Siapa nak cuba? Alif ke, Syarah ke, Syarifah, Iliana ke, Ilana, Alia, Syafiqah, Dina, Auni, Ain. Sorry. Okay, Adam. Okay, sila Adam. Ini Ikmal, saya dengan Adam. Letter saya termati. Okay, sila. Yang kakakku tu ya? Okay. Kakak kata kuku kaki kiri kotor, kuku kiri kotor kuku. Perform sangat. Okay, sekali lagi. Kakak kata kuku kaki kiri kotor, kuku kiri kotor kuku. Okay, boleh jadi rappers Okay. Lulus. Okay, siapa lagi nak cuba? Sebab dia bukan senang tau. Nak kita cakap laju tapi jelas kan. Kakakku kata kuku kaki kiri ku kotor, kuku kis kuku kotor kakiku. Siapa nak cuba? Okay lah, siapa nak cuba? Saya. Okay, sila. Saya nak sabar Ikmal. Kakak kata kuku kaki kiri ku kotor, kuku kis kuku kotor kakiku. Okay, sekali lagi. Kakak kata kuku kaki kiri ku kotor, kuku kis kuku kotor kakiku. Garang bah. Okay. So itulah mungkin nanti awak ada di rumah ataupun di mana-mana nanti boleh belajarlah kan untuk kita sebenarnya kita nak sebut dengan jelas Okay, next slide. Okay, penghayatan. Bagi saya secara peribadi dalam banyak-banyak aspek ni ialah penghayatan, saya rasa itulah aspek yang paling penting lah dalam sesebuah puisi. Sebab sebuah puisi tu dia ialah satu aksara yang ada di atas kertas kan, kertas putih yang kosong. Jadi sebab tu yang pertama kita kena baca dan kita kena fahami apa yang nak disampaikan oleh penulis. Okey, dan kita kena faham. Sebab apa? Bagi saya, kalau kita sendiri tak faham, macam mana kita nak expect orang faham? Kan? Bila kita sendiri tak faham apa yang kita baca tu, kan? Macam mana kita nak orang faham kan apa yang kita nak sampaikan tu? Sebab puisi ni ialah luahan rasa, kan? Kita berkongsi rasa, kita share. Kalau kita rasa sedih, geram, kita sampaikan melalui puisi tersebut. Okey? Sebab kita kena kita kena sampaikan suara hati kita. Kita kena sampaikan dari hati. Kalau insya-Allah kan selalunya kalau kita sampaikan dari hati, insya-Allah akan sampai ke hati. Tapi kalau kita tak sampai dari hati, insya-Allah memang tak akan sampai. Okey? So kita kena sampaikan dari hati. Sebab itulah kejujuran. Kan kita nak sampaikan. Kadang-kadang rasa kan? Rasa. Kita dulu kena rasa. Kalau kita tak rasa, insya-Allah orang lain pun tak akan rasa. So kita kena rasa benda tu. Okey? Nak dapatkan rasa ni kita mungkin boleh gunakan momen-momen kita. Contoh macam pelakon pun sama kan. Contoh katakanlah waktu sedih, dia macam puisi ni dia macam one shot tau. Tiba-tiba kita nak tukar mood tu, kita nak tukar mood tu. Bukan senang. Jadi awak boleh gunakan momen-momen. Contoh macam saya kadang-kadang saya suka kongsikan dengan student. Okey, katakanlah macam sedih kan. Apa momen yang paling sedih dalam hidup awak? Momen paling sedih dalam hidup kita berbeza-beza. Mungkin saya kalau cakap pasal ibu je memang akan meleleh, memang akan rasa sedih. Mungkin awak dalam hidup awak mungkin waktu yang paling awak sedih ialah bila kucing awak mati. Kan? Kucing kesayangan awak tu mati contohnya kan. Ada orang yang paling dalam hidup dia sedih, dia kehilangan atuk dia contoh sebab dia rapat sangat dengan atuk dia, contoh macam tu. So kita boleh gunakan momen-momen dalam hidup kita ni kan untuk tambah feel. Kan? Macam gembira, bila kau paling seronok. Kan, bila paling seronok. Contohnya bila paling seronok bila dapat adik baru, itu paling seronok dalam hidup dia. Kan? Sebab selama ni awak anak tunggal kan. So dalam lepas 10 tahun dia dapat adik baru. So itu macam paling seronok sangat dalam hidup awak. So gembira, seronok ni berbeza-beza momen dalam hidup kita. Bila awak paling takut, kan?
Bila awak paling takut? Saya paling takut waktu tu kena kejar anjing. Bodoh punya anjing tu dia kejar aku, contoh macam tu kan. Okay, itu paling takut. Jadi awak boleh gunakan momen tu kan untuk yang ni. Okay? Bila awak paling takut, bila dekat kampus nampak ada kain putih kan di atas loker contohnya kan. Tu memang tak pernah lupa kan. Sebab semua orang tidur, saya seorang je kan yang terjaga waktu tu kan. So itu paling ni. Okay, jadi awak boleh gunakan momen-momen tu untuk memberi penghayatan dalam ni lah. Contohnya kan, bila awak baca puisi tentang contoh pasal pejuang terkorban apa semua tu kan, mungkin awak susah sikit nak dapat mood tu kan. Nak dapat mood macam, yelah aku bukan hidup zaman penjajah dulu kan, tak pernah tengok pun kan berlumuran darah lah apa benda semua kan. Jadi mungkin awak boleh gunakan momen-momen yang sedih kan, ataupun awak boleh dengar lagu-lagu contohnya kan. Untuk awak dapatkan mood kan, awak dengar lagu-lagu contohnya macam awak boleh dengar kan lagu berkorban apa saja kan, berkorban kan apa saja, awak boleh bayangkan mood tu kan. So mudah untuk awak sampaikan. Okay, terdapat kamu. Okay, next. Okay, kita habiskan sikit lagi. Okay, kemudian kita akan buat sesi ni. Okay, gerakan. Okay, gerakan ni pun sangat penting. Okay, gerakan. Okay, dari segi mimik muka. Mimik muka macam tadi kan. Walaupun katalah awak gunakan nada yang tepat, contoh macam tadi kan, mencari ibu kan. Awak guna nada melankolik contoh. Awak guna kata tepat tapi gerakan awak tak sesuai. Kan? Ibu, betul awak senyum. Di mana ibu? Kan macam kau tengah sedih tapi kau senyum. Contohnya lah, dia macam tak tepat kan. So mimik muka kita kan mungkin ada part-part yang kita boleh senyum, ada part-part yang kita mungkin boleh apa? Macam besarkan mata ke, kalau macam kita marah ke apa kan. Okay, kita boleh berkerut ke. Okay, jadi mimik muka sangat memainkan peranan yang penting yang sesuai. Okay, kemudian dari segi bahasa tubuh dan juga penampilan. Bahasa tubuh lah, kita punya body gesture kan. Bahasa tubuh ni sangat penting. Okay, contohnya dari segi contoh lah, katakanlah awak baca puisi kan. Katakanlah di bawah langit kan, di bawah langit terbuka luas. Contoh awak baca puisi, awak tunjuk macam ni. Di bawah langit terbuka luas. Langit ke atas, tapi awak tunjuk dekat bawah kan. Di bawah langit terbuka luas. So macam tak kena. Jadi awak kena yang betul. Okay, contoh macam merdeka, perkataan merdeka. Merdeka tu kalau boleh, ada setengah macam-macam. Ada setengah buat macam ni kan, merdeka kan, dia genggam tangan. Ada setengah buat macam ni, merdeka. Tapi yang betul tu, kalau yang lebih baik lah merdeka, cara kita nak tunjuk tu, merdeka tu sama macam Tunku Abdul Rahman Merdeka. Macam mana? Kan dia macam diangkat macam ni kan, betul tak? Diangkat macam ni merdeka. Okay, so kalau boleh itulah dari segi bahasa tubuh dan juga penampilan. Penampilan ni tak semestinya, contoh kan, kalau lelaki kalau baca puisi mesti kena pakai baju Melayu, kalau perempuan mesti pakai baju kurung. Tak semestinya. Awak boleh pakai yang sesuai dengan tema. Contoh ada student saya pernah dia cerita dia dia punya puisi dia tentang tajuk dia Ladang Kebebasan. Dia cerita pasal peladang je lah. Peladang. Okay, so apa yang dia pakai, lelaki dia pakai baju putih, baju pagoda kan. Lepas tu dia calik-calik macam kotor sikit lah kan, supaya nampak kekampungan tu kan. Okay, dia calik macam warna hitam-hitam sikit. Lepas tu dia pakai kain pelikat dengan seluar kan. Kain pelikat tu buat macam samping lah. Lepas tu dia pakai topi, macam topi peladang tu. So boleh je. Okay, tak semestinya kalau macam nak berpuisi je kena pakai baju Melayu. Kita boleh ikut kepada tema. Contoh ada dia baca puisi tentang puisi Sri Kandi. Tajuk puisi tu Sri Kandi. Dia cerita pasal Sri Kandi wanita lah apa semua kan. So dia pakai baju puteri perak. So okey lah, nampak macam pahlawan lah. Kan. So boleh je, tak semestinya macam saya sebut lah, okay, kena pakai baju Melayu je. Tak. Kita boleh pakai mengikut kesesuaian puisi tersebut lah. Okay. Alright. Okay, kalau awak perasan kan, okay, pernah tak tengok macam kita panggil apa kita panggil apa tu contoh kan, apa yang kita panggil, saya lupa dah. Contoh awak tengok kan dekat nyanyian kan, ada instruktor kan. Lepas tu ada yang main gitar, ada main piano apa semua tu kan. Tahu kan? Okey, contohlah awak tengok katalah dekat konsert Tok T konsert Datuk Sri Siti Nurhaliza. Okey, katalah Tok Ram masa tu. Tok Ram jadi instruktor dia lah
kan konduktor instructor pula jadi konduktor dia kan. Okey, tiba-tiba kan dah habis lagu tau. Bayangkan tiba-tiba peminat dari bawah cakap kan, nak lagi, biasalah kan, nak lagi, nak satu lagu lagi. So tiba-tiba Tok T cakap kan, okey baiklah kan, terimalah satu lagi lagu, dia bagi kan, lepas tu dia jeling Tok Ram, dia jeling instructor kan. Bayangkan macam mana dalam masa 2-3 saat Tok Ram tu okey nak suruh, okey gitar main macam ni. Ya, sebab diorang tak plan tau, sebab ini unplanned. Kan sebab tiba-tiba peminat minta lagu kan. Dia nak suruh piano ni main macam ni, nak suruh ni. Macam mana dia buat? Pernah tak fikir? Kau main gitar main macam ni tau. Tak ada. Dia zap. Dia, nampak tak? Dia tunjuk tangan dia. Kan? Macam kita main-main je kan. Dia sebenarnya ada benda, ada dia punya apa yang dia nak sampaikan. Cuba bayangkan. Dia nak suruh kan, okay, ini berhenti. Macam orang choir, betul tak? Choir tu dia besar ada 3 part je kan. So macam ni banyak, ada yang main instrumen gitar, ada yang main violin, ada yang main tu, main ni kan. Gitar pun banyak jenis, gitar elektrik lah apa semua. So dia gunakan apa? Dia gunakan body gesture, dia gunakan bahasa tubuh ni lah. Awak pernah tak tengok orang main badminton? Pernah tak tengok orang main badminton kan? Contoh macam double kan, yang main 2 orang kan, perasan tak? Sebelum dia nak buat servis, dia letak tangan dekat belakang, dia tunjuk. Pernah tak tengok? Kan? Itu pun ialah bahasa tubuh. Okey, itu ialah bahasa tubuh. Dia tunjuk, okey, gunakan teknik yang pertama, servis ni. Teknik yang kedua. So itulah bahasa tubuh. Kan? Okey, macam awak tengok cerita apa? Cerita yang, pernah tak tengok cerita Thailand tu, yang Bad Genius tu? Yang dia tiru dalam exam tu. Kan? Itu pun ada bahasa tubuh dia kan? Tek A kan, ni B lah. Itu bahasa tubuh lah. Macam awak dalam exam lah, dewan exam kan? Tiba-tiba kan, pemeriksa tu tengah jalan, pengawas peperiksaan tu tengah jalan, pop, tiba-tiba dia berhenti kat awak. Terus cuak kan. Kenapa pula kau berhenti kat aku kan? Aku buat salah apa ni kan? Aku tidak meniru apa pun. So itu pun ialah bahasa tubuh kan. Tiba-tiba ataupun awak dengar kan, tiba-tiba kan, masa dulu pengetua yang garang-garang ni, dia tengah cakap kat pimpinan, cakap kan. Lepas tu kan biasa ramai bising kat bawah. Lepas tu tiba-tiba dia diam, dia senyap. Itu pun ialah bahasa tubuh. Lepas tu semua macam shh, diam. Kan? Okay. So bahasa tubuh ni sangat memainkan peranan. Contoh macam awak sembang dengan kawan-kawan awak kan. Sembang kan. Tapi tengok kan, member tu awak tengah sembang dengan dia kan. Sembang. Asyik tu tengok jam member awak tu. Apa maksud dia? Dia pun nak cepat kan, macam dah tahu aku nak cepat ni kan. Okay. So itulah bahasa tubuh. So kita pun kena faham lah. Okay, dan juga penampilan. Okay, ada lagi tak slide? Ada lagi tak next slide? Okay, kita tak ada. Okay, alright. So kita buka kepada sesi Q&A lah. Okay, ada apa-apa tak nak tanya ke? Tanya je pasal puisi ni. Cara nak baca ke, macam mana ke, ataupun awak nak share experience awak, okay, berpuisi dan sebagainya, boleh? Sebelum nanti kita akan satu lagi last lah untuk saya sharing dalam pengalaman dalam puisi ni. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Boleh tanya. Okay, awak boleh tanya dekat chat, boleh nak buka mikrofon pun boleh. Okay, Syarah tanya, bagaimana cara Brother Wan menjaga suara atau vokal? Okay, yang pertama suara saya memang tak sedap. Okay, suara saya biasa-biasa je. Ada setengah orang dia jaga suara, dia tak minum ais kan, dia tak makan pedas. Saya makan je semua kan. Cuma waktu nak dekat-dekat bertanding tu kan, apa yang saya selalu risau ialah kalau sesema. Hidung meleleh berair Allah kan. Lepas tu tiba time tu lah nak bersin apa semua kan. Itu yang saya paling risau. Jadi kalau macam nak jaga suara tu, okey, macam saya, kalau macam ni, kalau pertandingan tau, waktu hari nak bertanding tu jangan all out. Maksudnya katalah contohlah pukul 11 pagi nanti nak bertanding kan. Pagi tu panaskan suara dulu, warm up dulu, tapi cukuplah sekali. Maksudnya kita try baca betul-betul sekali. Jangan baca banyak-banyak kali.
Maksudnya kalau macam artis pun dia akan ada rehearsal sebagainya kan. So jangan all out sebab nanti kita nak nanti takut kita akan kehabisan energi. Tiba-tiba alamak serak pula tak ada suara kan. Dah sudah kan. So kita nak berlatih betul-betul, berlatihlah sebelum tu. Okay, maksudnya 3-4 hari sebelum tu kan, ataupun 3 hari, 2 hari, sehari sebelum ke kan. Tapi bila hari betul-betul nak bertanding tu, kalau boleh sekali je try buat. Jangan banyak-banyak kali, nanti takut nanti suara hilang, suara tak ada. Lepas tu kena buat warm up dululah. Kena buat sebab suara kita ni macam pagi ni kan. Saya pernah pertandingan bukan pertandingan, saya pernah radio dia panggil untuk rekod. Rekod dekat ni pukul 6 pagi. So pukul 5 pagi dah kena keluar rumah. Kan 6 pagi dah sampai kat situ, 6 pagi tu dah kena ni. Bayangkan suara 6 pagi, so baru bangun tidur kan. So kita kena warm up dulu lah sebelum tu kan, supaya ni lah dari segi suara. Okay, kemudian ni saya share sikit lah. Selalunya kalau macam sebelum nak bertanding, saya selalu macam sediakan, kalau macam suara dah teruk sangat kan, minum air asam jawa kan. Macam saya sekarang senang je kan, boleh beli kan, RM1 ke RM1.50 macam tu lah. Lepas tu Strepsils dengan air masak lah. Tu macam prepare lah kan, kalau pertandingan lah. Okay, biasa macam tu lah. Dia walaupun kita masuk pertandingan, walaupun sekecil-kecil pertandingan, contohnya pertandingan antara kelas kita ke kan, walaupun pertandingan kecil, dia pertandingan dia peringkat UIA sendiri kan, dalaman kan, tapi nervous tu tetap ada tau. Nervous tu tetap akan ada lah. Okay, so macam tanya saya tak adalah jaga suara apa semua, sebab yelah biasa orang jaga suara ni orang yang penyanyi apa semua dia akan jaga suara lah kan. Cuma saya macam tu lah. Tapi ada juga yang pemisi semua jaga suara. Cuma saya okey je. Maksudnya tak adalah jaga sangat. Cuma waktu kalau masuk nak bertanding ataupun persembahan, macam kena extra ni sikit lah kan. Supaya suara tu kita dapat balik lah mood dia. Okay, menjawab tak? Syarah. Okay, lagi yang lain mungkin ada apa-apa nak tanya, ataupun awak nak kongsi pengalaman awak pun boleh juga. Nak tanya ke apa ke, share je. Sebab lepas ni kita dah tak jumpa dah. Okay, Alia pun ada tanya soalan. Macam mana nak dapat keyakinan untuk mendeklamasikan sajak dalam pertandingan ataupun persembahan? Confident. Okay, keyakinan nak dapat confident, yang pertama, buat dulu. Action. Buat dulu. Okay, macam saya akan baca masa first dululah. Yang saya kata tiba-tiba termasuk kan, tiba-tiba terdetik nak termasuk tu. Lepas tu baca depan mak je. Baca depan mak. Sebab ataupun dengan family lah. Sebab saya rasa family ni antara orang yang jujur. Kalau tak sedap dia kata tak sedap kan. Kalau dia rasa tak betul dia kata tak betul kan. Ataupun dengan kawan-kawan yang awak percaya lah, mungkin awak ada dekat kampus kan. Baca depan dia. Kan. Jangan macam okey je kau baca, okey je kan. Padahal ada yang tak okey, dia kata okey kan. So kalau boleh cakaplah dengan dia kan, jujur je kan, supaya kita boleh belajar dan kita boleh betulkan lah. Okey, kalau bayangkan kalau lepas tu kita cuba baca dekat depan kelas, cuba baca. Sebab lepas ni nanti kita akan nak baca depan ramai orang kan. So kalau macam depan sikit orang ni pun kita dah rasa malu, macam mana? Kan. So benda tu and then kita kena buat. Sebab kalau kita tak buat sekarang, bila lagi kita nak buat? Kalau bukan kita, siapa lagi nak buat? So macam awak semua ni, awak dalam kelab bahasa dan persatuan Melayu kan, contoh awak semua buatlah gathering kecil-kecil ke, kadang-kadang makan-makan ke kan, buat small event ke kan. Setiap daripada seorang baca kan. So lama-lama nanti bila dah jadi, so keyakinan tu makin bertambah sikit insya-Allah. Okay, keyakinan tu macam itulah. Saya rasa itu je lah kot kan. Ataupun kadang-kadang kalau macam awak dalam bilik, boleh baca depan loker, depan cermin kan. Baca. Lantak orang kata apa, ada apa benda ada apa kat sebelah tu kan. So tak apalah, kita bacalah kan. Nak cakap sendiri pun boleh. Lantak orang cakap gila ke apa ni. Tak apalah kan, kita nak belajar, berlatih kan. Cuba bayangkan even DJ radio kan, DJ radio tu lagilah kan,
orang tak ada apa semua kan, cakap seorang-seorang je. So dia kena imagine, dia kena bayangkan, okey dia ni tengah gelak lah kan, aku buat lawak ni dia gelak kan, aku tengah cerita ni dia dengar, faham tak? Dia lagi lah imagination dia lagi tinggi, kan? Langsung tak ada orang. Okay, jadi kita ni at least ada orang nak mendengar, okey lah, kan? Yang penting awak satu je, macam saya, macam kita kena rasa kita nak berkongsi rasa. Kita nak berkongsi rasa. So bila kita rasa kita nak share, kita nak berkongsi rasa, tapi melalui kata-kata, kan? So kita express lah. Kita express. So jangan fikir orang suka tak aku baca ni? Okey tak aku baca? Suara aku sedap tak? Bagi saya benda tu dah tolak tepi. Sebab kita nak share apa yang aku rasa. Contoh kan, mungkin apa yang awak kongsikan tu dapat melegakan orang yang mendengar. Contohlah, puisi tu tentang contoh kan, puisi tentang Hari Ibu kan. Mungkin ada orang yang sebelum ni ada hubungan tak baik dengan ibu ke, pernah melukakan hati ibu dia kan, ataupun dah lama tak call mak ayah dia kan. Mungkin dia dapat sesuatu lepas dia dengar kan, dia rasa sedih dan sebagainya kan. Ataupun dia mungkin terubat kan, mungkin mak dia dah lama pergi kan. Ataupun mungkin orang yang tengah stres dan sebagainya kan. Jadi bila awak meluahkan puisi, contohlah puisi tu tentang mental health dan sebagainya kan, so mungkin melegakan dia kan. Sebab kata-kata ni boleh melegakan kita kan. Mungkin awak ekspresi awak lepaskan, mungkin awak sendiri pun yang akan rasa benda tu, kan. So kita niat tu lah, kita nak berkongsi rasa. Kalau sedih, sebab orang akan, bila awak jujur dari hati, orang akan rasa sampai tak benda tau. Dia akan rasa macam, ya Allah, kesiannya dia kan. So, sedangkan kita ni pun nak berkongsi rasa. Mungkin kita tak alami benda tu, mungkin orang lain alami, kita cuba ni lah. Tu saya rasa macam kejujuran tu sangat penting yang untuk kita sampaikan dari hati, supaya sampai ke hati, dan juga kita berkongsi rasa. Kita kena kongsi rasa, tapi kita kena rasa dulu. Kalau kita tak rasa kan, kita sekadar hanya melontarkan tanpa ada apa-apa makna, so dia akan jadi kosong juga. Okay, right. Okay, ada lagi tak? Ada yang nak share experience ke apa ke? Boleh je. Ada? Saya Okay, sila. Okay, personally saya sangat suka mendengar orang mendeklamasikan sajak, dan saya sendiri suka mendeklamasikan sajak, tapi kekurangan saya adalah dalam menghasilkan sajak itu sendiri. Saya ada macam buat penulisan lah, tapi saya tak tahu itu boleh dikategorikan sebagai sajak ataupun tidak. Dan pengalaman yang saya ada pun sekadar semasa di sekolah rendah dan sekolah menengah, kemudian terhenti di situ. Dan saya nak tanya apa nasihat Bro Wan untuk kita yang nak mendalami bidang puisi ni untuk yang baru, sama ada kita perlu fokus kepada kata-kata, prosa kata yang sesuai digunakan, ataupun frasa yang sesuai digunakan, ataupun kita membaca dahulu sajak-sajak penulisan. Okay, alright. Okay, Oni actually good So Oni lagi hebat, Oni daripada sekolah rendah lagi tau. Kan? Okay, jadi dah mendalami bidang puisi kan. Okay, jadi bagi saya satu je. Okay, dalam ni ada berapa orang? Okay, dah berkurang dari 17 orang. So ada yang share dan ada yang ada kelas kan, tak apa. Okay, tahu tak dalam ramai-ramai beribu-ribu student kat UIA kan, awak 17 orang ni je kan yang ada dalam ni kan, yang telah Allah aturkan kan, yang ada minat kan, dan dihantar untuk menyuburkan puisi dekat Taman Ilmu dan Budi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Bayangkan daripada beribu-ribu orang tu, awak ni semua. Jadi sebenarnya awak ni semua ialah yang telah menghidupkan puisi lah, ataupun kita panggil warisan kan Melayu kita sendiri. Cuba tengok kan. Jujur saya cakap, contoh lah, saya mengajar tuition saya ajar BM juga untuk sekolah rendah sampai sekolah menengah. Sekolah menengah saya ajar, sebab dia orang belajar macam biasa je kan. Okay. Berapa ramai orang tak tahu pantun
tak tahu. Contoh kan, yang pantun yang biasa, yang klise sangat kan, macam 2-3 kucing berlari kan, suruhlah sambung, tak pernah dengar, tak tahu, dah form 5 lah. Okay, contoh Pulau Pandan jauh ke tengah kan, bayangkan kalau kita tak subuhkan puisi, pantun dan sebagainya, nanti generasi akan datang semua tak tahu apa-apa. Sebab tu saya memilih, saya dulu UiTM, alumni UiTM, so saya kembalilah ke menabur bakti kepada UiTM balik kan, sebab saya fikir benda-benda macam ni lah kan. Sebab kalau kita tak ni, bayangkan orang lain tak akan tahu benda-benda ni, so apa akan jadi kepada generasi akan datang. So benda tu yang menguatkan saya untuk benda ni sangat penting kan, benda ni sangat penting untuk kita ni lah. Okay, dari segi tadi Auni cakap dari segi penulisan kan, so tak apa, tulis je dulu. Dalam pada masa sama kita belajar dan kita cuba rujuk dengan orang-orang yang lebih tahu kan. So kita boleh, sebab ada setengah orang dia pergi tau, ada saya pernah jumpa, dia dah pergi 50 bengkel penulisan, tapi tak pernah menulis pun. Pergi bengkel nak menulis tapi tak pernah tulis pun. Kan? So apapun action, tindakan tu sangat penting. Buat je dulu kan. Kalau macam zaman dulu kita ada diary kan, zaman-zaman dulu kan, tulis diary lah apa semua kan. Okay, jadi sekarang ni boleh je kita luahkan kata-kata kan, apa semua kan. Tapi sesekali tu cuba kita niatkan untuk kita masukkan benda-benda yang boleh mendapat manfaat daripada puisi tu. Contohnya, maksudnya we put something, some message lah dalam puisi tu. Walaupun puisi tu tentang, contohlah puisi tu katalah kita nak buat puisi, kita nak menegur pemimpin yang agak ni kan, yang rasuah dan sebagainya kan. So kita mungkin ada protes dalam dan sebagainya, nada sinis pun ada, tapi mungkin kita boleh letakkan satu mesej lah yang kita nak sampaikan. Tak kisahlah apa-apa pun. Contoh pasal puisi tentang ibu ke apa kan. So dalam penulisan puisi tu kita boleh masukkan pengalaman kita. Kita boleh masukkan pengalaman orang lain. Mungkin kita pernah dengar kan, dia ni contohlah, mak aku daripada kecil kan dah berpisah dengan ayah aku kan. So kita orang pun tak baik apa semua macam tu kan, apa semua. So kita dengar kisah dia kan. Mungkin kita tak pernah alami benda tu, tapi dialami oleh kawan kita ataupun saudara kita, sepupu kita ataupun orang lain. Mungkin kita pernah terbaca ataupun terdengar daripada orang lain kisah-kisah hidup mereka. So kita boleh lontarkan dalam bentuk puisi tu kan, kita secara general lah. So mungkin apa yang aku nak sampaikan. So awak cuba susun kata-kata tu kan. Kan contoh mungkin awak nak kata pasal kalau boleh kan, contoh awak nak kata kalau ada jalan yang terbaik kan, cuba selesaikan dulu apa benda kan. Tapi kalau tak ada pun, kehidupan ni perlu diteruskan. Faham tak? Maksudnya, tapi dalam bait-bait yang diisi yang puitis lah kan, susun balik. Jadi supaya orang yang membaca tu mungkin dia tengah mengalami benda yang sama. So dia sekurang-kurangnya dia ada nampak cahaya kan di hujung lorong gelita, contoh kan. Maksudnya dia nampak ada jalan keluar. Oh, okay, so apapun berlaku hidup ni aku perlu teruskan kan. Sebab awak tengok sekarang ni yang baru-baru ni kan, dekat Shah Alam dah 2 kali tau, dekat Giant dengan dekat apa baru ni dekat Alam Central kot, nak terjun bangunan. Lepas tu minggu lepas kan, setiap hari ada kes nak terjun dekat ni Jambatan Pulau Pinang. Okay, mungkin dia orang stres dan sebagainya, sebab kita tahu kita tak boleh nak compare hidup kita dengan orang lain. Okay, sedangkan kasut kita pun size pun berbeza-beza kan. So kita tak boleh nak compare. Orang struggle kita lain-lain. Setengah orang struggle dia dalam percintaan, dalam rumah tangga, dalam perkahwinan. Ada setengah orang struggle dalam duit kan, dalam kerjaya. Ada setengah orang dalam family kan, dalam mak mertua dia kan, dalam mak ayah dia dan sebagainya, adik-beradik dia. Okay, ada setengah orang struggle dalam anak-anak kan. Ada orang anak ramai dia bahagia, ada orang anak ramai dia rasa susah kan sebab nak cara ramai orang. Ada orang ada anak dia rasa susah, ada orang
bertahun-tahun menunggu nak dapat anak, dapat zuriat kan. So struggle kita semua berbeza-beza. Okay, so mungkin dari segi puisi tu awak boleh sampaikan sesuatu message lah yang saya rasa yang bagus lah. Okay, kita sampaikan satu message yang supaya orang yang membaca ni mungkin dia rasa lega sikit, ataupun dia cuba cari ni kan, dia ataupun dia tahu ada orang mendengar luahan hati dia. Kan, ataupun awak boleh tulis puisi tentang alam kan. Kan awak nak menegur orang-orang yang memusnahkan alam sekitar kan, mungkin awak boleh sampaikan puisi tu mengenai rintihan alam kan. Awak bayangkan awak ni sebagai pokok, sebagai bumi kan. Okey, dengan sekarang ni kan awak boleh puisi tentang awak nak suarakan luahan hati rakyat kan, dengan harga naik dan sebagainya apa semua kan. Tapi macam-macam lah benda awak boleh sampaikan, sebab dalam puisi ni dia awak boleh berkias, awak boleh berkias dan dia tak terlalu direct, walaupun kita tahu nak tuju dekat siapa kan, tapi it's okay benda tu. Okay, jadi macam Auni cakap tadi tu, bagi saya teruskan je, jangan terhenti di situ, dan cuba carilah kalau kita nak cari yang sempurna susah kan, maksudnya buat je dulu kan, dalam masa sama kita cuba perbaiki sikit demi sikit. Dan apabila kita merujuk kepada macam contoh kan puisi-puisi, contohlah penulis-penulis puisi yang ada kan, pada peringkat permulaan macam kita ni, kita ada kecenderungan ataupun tendensi untuk kita tu macam ada tiru-tiru sikit, macam ada mirip-mirip sikit macam tulisan dia, sebab mungkin kita minat tulisan dia kan, kita suka puisi-puisi yang dia ni hasilkan. So pada peringkat permulaan mungkin kita punya puisi tu macam ada mirip-mirip puisi dia, tapi lama kelamaan kita akan dapat identiti kita sendiri. Identiti ni sangat mahal lah. Contoh macam ni lah, contoh macam awak dengar kan, awak dengar Dayang Faizal nyanyi, tak tengok pun, dengar suara kat radio pun dah tahu ni Dayang ni, ni suara Tok T ni. Okay, jadi kat situ ada ni siapa yang boleh isi borang kehadiran ada link pautan kat situ boleh isi nanti. Okay, itu je lah tentang Auni cakap tadi tu. Okay, alright. Okay, lagi yang lain mungkin nak share pengalaman ke, okay, nak tanya soalan ke, sila. Okay, Assalamualaikum brother, nak tanya apa pendapat brother, contohnya puisi ataupun prosa tradisional ke, dia kan berbasis pada bahasa Melayu. Jadi apa pendapat brother kalau kita masukkan unsur-unsur bahasa Inggeris dalam puisi moden? Okay, boleh. Okay, terima kasih Syarah. Tiba-tiba boleh kan, apa benda lah ni kan. Okay, so sebenarnya kalau boleh, elakkanlah kita mencampurkan bahasa. Jadi kalau boleh tulis je lah puisi dalam bahasa Inggeris, it's okay, tak ada masalah pun. Nak tulis puisi dalam bahasa Arab pun boleh. Okay, sebab tu kalau awak tengok kan, dalam bidang bahasa ni, okay, salah satu sub bidang yang lain ialah translation ataupun penterjemahan. Okay, sebab apa? Sebab translation ataupun penterjemahan ni dia dapat meluaskan lagi. Okay, contoh awak dah hasilkan satu puisi yang bagus kan, tapi macam mana awak nak sampaikan dekat orang Rusia yang tak faham bahasa Melayu? Macam mana nak sampaikan yang kepada masyarakat di China, masyarakat India kan, yang gunakan bahasa lain contohnya kan, diorang faham juga bahasa Melayu, tapi cuma kalau kita translate ke bahasa diorang mungkin diorang akan lebih faham kan. Contoh macam awak lah kan, awak tengok Doraemon lah apa kan, kata Doraemon tu dekat Jepun je contoh kan, Doraemon tu dekat Jepun je kan. Cuba bayangkan kalau Doraemon tu tak ditranslate kan, boleh tak kita tengok Doraemon tu? So sebab tu dia translate kan apa semua kan, supaya kita dapat tengok kan, maksudnya kita dapat panjangkan apa yang ni. So macam tadi Syarah cakap, kalau pendapat peribadi saya, tulis je dalam puisi dalam bahasa Inggeris, it's okay, tak masalah. Tapi kalau boleh elakkanlah kalau macam bercampur dengan maksudnya puisi BM, betul BMBI bercampur. Tapi kalau macam ada beberapa terms yang in English yang kita nak gunakan dalam tu, boleh je, tak ada masalah. Okay, kalau kita nak buat puisi dalam Arab pun boleh, tak ada masalah. Itu je lah. Okay, lagi yang lain ada apa-apa nak kongsikan ataupun nak tanya? Ada nak share experience ke? Setakat ni kelab ada buat program apa lagi? Yang ni yang untuk semester ni, yang ni lah baru buat ke macam mana? Baru bermula lah ke dah ada aktiviti lain sebelum ni untuk semester ni?
program yang 2 hala, yang ni yang pertama. Okey, yang pertama. Okey. Okey, alright. Okey. So, okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya lagi dekat bawah tu. Okey, siapa yang jaga slide tadi Saya nak tunjukkan sikit lah sebelum kita habiskan sesi perkongsian kita. Boleh tak tunjuk slide balik tadi? Siapa yang jaga Brother Aiman. Brother Aiman ada? Brother Aiman Arif. Aiman Arif. Okay, boleh share balik? Okay, thank you Aiman. Okay. Okay, ni antara beberapa puisi lah yang saya buat yang saya tulis lah. Saya pun tak pandai tulis puisi. Saya tak pandai tulis puisi. Saya macam belajar-belajar jugalah Okay. Okay, ini tentang puisi tentang perpisahan lah. Saya baca sikit lah Okay, riuh pantai sepi dengan kisah okay, yang ni saya tulis ni waktu ni ada kita panggil Pulara, festival puisi dan lagu rakyat antarabangsa. Masa tu buat dekat Pangkor tau. Every year buat, tapi selepas arwah yang ni apa nama tu saya tak ingat okay, dia organize lah. Dia dah meninggal, so macam susah sikit lah kan. Yang ni ialah dia biasa setiap tahun kita akan kumpulkan lah semua penulis, penyair semualah. Okay, daripada seluruh negara termasuk Malaysia lah, dan penganjurnya Malaysia lah. Okay, dekat Pulau Pangkor tu kan. Lepas tu saya tulis lah puisi ni masa tu dah nak balik kan. Okay, riuh pantai sepi, maksudnya masa tu riuh lah kan, sebab ramai berkumpul kan. So dah nak balik, riuh pantai sepi dengan kisah penyair, sebab yang datang semua penyair di situ kan. Okay, mencoret bahasa alam dan melukis peta damai di senja kaki langit. Sebab biasanya kalau kebanyakan kalau macam pantun terutama pantun lah dan juga puisi, kadang-kadang kita tak terlepas daripada ambil unsur alam kan. Macam awak belajar komersial kan, awan menangis tu bukan maksud awan tu dia menangis tak, maksudnya hari nak hujan kan, gelap kan, macam itulah biasa kita banyak menggunakan unsur-unsur alam kan, pulau kan, nyur melambai kan, okey, samudra kan, okey, badai, okey, angin ataupun inilah bahasa alam okey. Kemudian yang saya tulis, Pulara adalah pencarian tentang maruah dan jati diri. Sebab Pulara ni biasa kita akan himpunkan kata-kata kerja, kita akan bincang lah kan apa yang berlaku. Sebab kita ni ialah kreatif tau, karya kreatif. Puisi ni adalah karya kreatif. Maksudnya dia bukan ilmiah. Macam awak belajar, awak buat thesis apa semua kan, FYP kan, itu macam ilmiah, akademik. Okay, so ini kita cuba menterjemahkan tentang ni adalah bentuk karya kreatif lah. Okay, so Pulara adalah pencarian tentang maruah dan jati diri. Sebab ni adalah tentang maruah kita, maruah bahasa Melayu kan, maruah bangsa Melayu kan, jati diri kita, jati diri orang Malaysia Berhimpunnya kita meredah segala kesibukan. Sebab semua orang busy tau. Semua orang daripada pelbagai negara, daripada pelbagai negeri datang jauh apa semua, minta cuti kan. Lepas tu naik ferry pula pergi ke Pangkor. Okay, sebab tu saya kata Pulara adalah pencarian tentang maruah dan jati diri. Berhimpunnya kita meredah segala kesibukan. Kita semua busy masing-masing kan, tapi kita redah juga, meredah segala kesibukan demi memburu kenikmatan yang belum berpenghujung. Okay, segalanya sementara, kepulangan yang sunyi dan hadir yang belum pasti. Sebab saya tak sure tahun depan saya dapat datang lagi ke tak. Tu kata segalanya sementara, sekejap je, maksudnya 4-5 hari lepas tu nak balik dah. Okay, kepulangan yang sunyi dan hadir yang belum pasti, meninggalkan jejak bahagia yang dirakam dalam album kenangan. Kita semua kan biasalah gambar apa semua, selfie kan. Okay, kita sebenarnya dekat, saya cakap kita sebenarnya dekat walau jasad jauh terpisah. Maksudnya kita dah balik semua kan, walaupun kita semua kat tempat dah balik tempat masing-masing, saya kata kita sebenarnya dekat walau jasad, walaupun badan kita semua jauh terpisah gitu. Okay, puisi perpisahan. Okay, so nanti awak pun boleh tulis puisi perpisahan. Contoh kan nanti bila kalau macam awak dah kerja ataupun kat sini kan, bos nak bersara ke apa kan, awak boleh baca puisi tu kan. Okay, okay, next slide Aiman. Okay, ini puisi budi bahasa. Saya tak tahu lah, yang ni saya letak je, saya tak tahu lah tema dia apa, tapi saya rasa mungkin berkaitan dengan budi bahasa lah. Okay, saya tulis kokokan ayam adalah loceng pagiku. Saya letakkan diri saya kat kampung
kan. Okay, so kat kampung biasa kan ayam berkokok kan. So ayam waktu dah pagi kan. So saya bayangkan kita ni tak ada handphone, tak ada alarm. So alarm kita kan ayam tu lah, bunyi ayam berkokok. So saya tulis kokokan ayam adalah loceng pagiku, diiring beduk dan laungan azan. Kan dulu kan pakai beduk kan, nak masuk waktu azan kan, subuh. Okay, diiring beduk dan laungan azan, membangkitkan lena tidur, beralas tika buruk. So nampak tak, saya buatkan saya cuba cari perkataan-perkataan yang ada dekat kampung kan. So ada beduk, faham tak, ada kokokan ayam. Okay, lepas tu saya tunjukkan yang saya nak kata saya ni adalah orang yang miskin, marhain. Saya letakkan membangkitkan lena tidur, beralas tika buruk. So bila kita nampak perkataan tika buruk tu, kita dah faham lah ni orang susah kan. Okay, okay, hari-hari tiada beza. Saya cakap hari-hari sama je. Okay, mungkin saya tukarlah perkataan. Saya boleh kata hari-hari sama. Okay, saya tukar sikit, hari-hari tiada beza. Okay, ke kebun mengerah kudrat. Okay, sudah tahulah ni adalah orang kampung. Ke kebun mengerah kudrat, ke ladang menoreh getah. Apabila bumi kebasahan, faham tak maksudnya? Bila hujan lah. Kan, saya nak kata hujan tapi saya tukar sikit. Apabila bumi kebasahan, hanya resah menanti di anjung rumah. Sebab apa? Sebab bila orang menoreh getah, hujan dia tak boleh toreh kan. So bila sebab nanti bila hujan orang getah tu tak ada kan. So tak boleh nak menoreh. Sebab tu saya kata apabila bumi kebasahan, hanya resah menanti di anjung rumah. Kenapa saya kata resah? Sebab itu je mata pencarian aku. Aku menoreh getah, itu je mata pencarian aku. Aku kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. So apa yang aku dapat tu aku jual, so itu yang aku akan bawa balik kan untuk aku bagi anak bini aku makan. Macam tu lah. Sebab tu saya letakkan bila hujan je macam resah sikit lah. Sebab apa aku nak bagi makan ke anak bini aku ni kan, sebab hari ni aku tak pergi menoreh. Macam tu lah. Okay, hanya resah menanti di anjung rumah, merenung rezeki buat si anak. Nampak tak? Okay, bila kita dah family ni, kita akan fikir pasal anak lah. Anak ni akan jadi big why kita untuk kita terus kuat meneruskan kehidupan kita. Okay, lepas tu tak pernah terdetik. Apa ni tak nampak. Okay, boleh besarkan sikit tak? Ya, tak pernah terdetik ihsan jiran sekampung. Okay, maksudnya walaupun aku ni susah, saya nak bagi tahu tau. Sebab saya cuma nak bagi tahu orang miskin, kau jangan anggap kau miskin patut kau menyalahkan kerajaan, kau tak buat apa-apa. Saya nak bagi tahu message yang tu. Tapi saya cuba murnikan dalam perkataan yang sesuai. So saya kata sekejap tak nampak. Okay, so saya kata tadi tak pernah terdetik ihsan jiran sekampung. Maksudnya aku tak pernah mengharapkan pun orang datang tolong aku. Faham tak? Okay, baju sehelai diulang pakai, biar lusuh di mata, asal menutup tubuh kasar. Maksudnya nak kata dia susah tu, saya nak kata dia susah tu, saya kata baju sehelai diulang pakai. Maksudnya pakai baju yang sama je, tak ada baju lain. Maksudnya ada tapi tak banyak lah. Maksudnya saya nak letak kat situ, maksudnya dia memang susah kan. Walaupun dia susah, saya kata baju sehelai diulang pakai, biar lusuh, biarlah orang nampak macam dah lama baju ni, kau tak beli baru ke? Tapi asal biar tutup aurat, tutup tubuh dia. Itu pun dah cukup, memadai. Okay, so begitulah kami. Saya cakap, saya cerita semua benda-benda tu, saya cuba nak sampaikan dekat orang yang membaca ni, begitulah kami. Supaya orang yang dah biasa senang dapat gambaran, itulah kehidupan kami hari-hari. Begitulah kami, miskin tidak berharta, tiada kuasa untuk memilih, hanya berjuang untuk hidup. Tenang membanting di landasan terbentang. Maksudnya, saya nak cakap ni, saya nak suruh orang faham, itulah kehidupan kami, orang-orang susah. Okay, kami miskin tak ada harta, tapi kami tak pernah menyerah kalah. Kami tak pernah berhenti berusaha. Okay, dan kami tak ada kuasa untuk memilih. Kami tak ada kroni, kami tak boleh nak buat apa-apa. Okay, kami tak boleh nak pilih okay, pemimpin yang betul-betul yang boleh kami memilih, kami mengundi, tapi keputusan adalah keputusan majoriti kan. Tapi apa yang saya nak sebutkan sini ialah kami tenang. Sebab ramai orang kaya tapi dia tak tenang. Sebab ramai orang kaya dia rasa resah. Sebab apa? Sebab dia rasa tak cukup. Kan? Aku dah ada 1 gunung emas. Tapi aku nak ada lagi.
Sebab ada orang kaya dia resah kan, dia tak ada masanya ni. Sebab tu saya cuma nak sampaikan, walaupun kami orang miskin kan, tapi kami tenang menjalani kehidupan kami sehari-hari. Okey, namun berpegang janji Tuhan. Saya kata apa, walaupun saya nak sampaikan, walaupun aku ni orang miskin, tapi aku tak pernah menyalahkan takdir Tuhan yang menjadikan aku ni miskin. Okey, sebab kata aku berpegang pada janji Tuhan, bergantung hanya pada dia, meminta dari kudrat doa. Biarlah miskin tak mampu merasa, asal kaya budi bahasa. Maksudnya saya kata tak apalah, biar aku miskin apa semua, tapi biar aku ada budi bahasa lah kan, hormat orang tua dan sebagainya. Gitu kan. Saya tak pandai tulis puisi, tapi saya cubalah kan. So maksudnya mungkin boleh, awak semua boleh dapat inspirasi, maksudnya dari segi, contohnya kan dari segi pemilihan perkataan kan. Macam saya ni, bila ni kita masukkan emosi kan, supaya, dan kita gunakan perkataan-perkataan yang orang kata kenalah dengan puisi tu. Okay, next kita tengok puisi apa lagi yang ada. Ni semua puisi yang saya tulis sendiri. Aiman, next Aiman. Okay, ni puisi ketuhanan. Okay, yang ni saya rasa puisi apa yang rakyat masa ni, saya dapat inspirasi daripada tengok kan, masa tu kan rakyat Palestin dibunuh dan apa semua kan. Okay, pedang kuasa apakah yang kau miliki? Ni saya macam protes lah, marah dan sini sikit lah. Saya tanya kepada Israel. Saya cuba letakkan kan, aku nak tanya kepada engkau rakyat Israel ni, pedang kuasa apakah yang kau miliki sehingga rakus menyiat daging manusia, menyembelih. Saya gunakan perkataan-perkataan yang hasyut lah, kasar sikit. Menyembelih, menindas, membunuh setiap saat, setiap waktu tanpa henti. Saya letakkan emosi sikit kat situ kan, dengan cara saya bertanya kepada orang Israel tu kan. Okey, saya tanya lagi dalam rangkaian kedua, nafsu apakah yang sedang bermaharajalela, menghalalkan engkau membakar hidup-hidup, berdekah ketawa, kononnya lucu. Lepas dia bunuh kan, saya tengok video tu kan, lepas tu dia gelak-gelak kan, diorang bangga diorang bunuh kan. Tu saya kata tu, okey, nafsu apakah yang sedang bermaharajalela, menghalalkan engkau membakar hidup-hidup, lepas tu berdekah ketawa, kononnya lucu, menyaksikan tubuh dijilat api, yang lari menderita penuh seksa, akhirnya rentung satu persatu, rebah menyembah bumi, hingga tiada lagi ruang untuk kami menyusun saf mayat yang bergelimpangan. Maksudnya saya nak katakan terlampau ramai sangat mayat-mayat ni. Maksudnya sebab tu saya cakap, kau ni apa semua kau bunuh kan, sampai dah tak ada tanah lagi, hingga tiada lagi ruang untuk kami menyusun saf mayat yang bergelimpangan. Maksud terlampau banyak sangat mayat-mayat yang kau bunuh. Okey. Lepas tu yang terakhir saya cakap, keras benar hatimu. Kan? Kau macam keraslah hati kau tu kan. Kejam sungguh lagakmu. Sekali kau hayunkan bilah belatimu, macam pedang apa semula kan. Okay? Sekali kau hayunkan untuk kau bunuh orang-orang Islam ni, berjuta doa terangkat ke langit. Saya kata, sekali kau hayunkan tu, ramai sebenarnya orang Islam yang mendoakan supaya kau tu dibalas lah kan, dengan setimpal dengan apa yang kau buat tu lah. Maksudnya saya kata berjuta doa terangkat ke langit. Doa-doa kita lah, doa-doa orang yang teraniaya ni. Okay? Merayu nusrah keajaiban. Nusrah ni lah macam bantuan lah kan, merayu bantuan Tuhan lah. Okay? Dari Tuhan yang Maha Esa. Lebih kurang macam tu lah. Yang ni macam saya lebih kepada macam saya letakkan untuk saya bersuara dengan Israel tu kan, nak beritahu kan apa benda ni. Faham kan visi ni kan. Okay, next tengok sikit. Sikit lagi InsyaAllah sebelum 10.55 kita habis Okay, ini tentang puisi tentang bahasa saya tulis. Okay, ni saya cuba letakkan tentang bahasa Melayu lah. Nasib bahasa Melayu. Okay, tak siapa peduli rawan seorang pendeta. Rawan ni ialah sedih lah, dia punya kegusaran ataupun kegelisahan, kesedihan dia. Tak siapa peduli rawan seorang pendeta, keluh raungnya gegar bergema. Yang risau tentang nasib bahasa Melayu lah. Okay, hingga ke penghujung Nusantara, apakah pelita bahasa terpadam sungguhnya, dibiarkan merintih sendiri hingga bergelap bumi Melayu. Masa terlalu suntuk untuk saling bertelagah. Masa terlalu suntuk untuk kita saling bergaduh-gaduh, saling salah menyalahkan, okay, dan menikam dari belakang. Akhirnya
terpaksa mengurung keranda yang pembunuhnya adalah kita. Kita sendiri yang membunuh bahasa Melayu tu. Okay? Ku seru semangat alam. Ni saya letak macam ada macam apa? Unsur mantra sikit lah. Kan? Ku seru semangat alam. Keluarlah Panglima Perkasa. Saya macam tolonglah ada seorang yang bangkit yang boleh memperjuangkan bahasa Melayu ni. Saya macam itulah. Okey, saya minta kan, ku seru semangat alam, keluarlah Panglima Perkasa, membenteng kubu bahasa dengan keris keramat yang tersisip agar darah yang mengalir tidak lagi keliru. Maksud saya minta supaya orang-orang, supaya dia ni macam seorang pahlawan ni yang risau tentang bahasa ni, supaya dia bagi tahu, dia menyedarkan kepada orang Melayu yang lain ataupun orang rakyat Malaysia yang lain supaya menyanjungi bahasa Melayu ni, okey, supaya agar darah yang mengalir tidak lagi keliru, supaya orang ni faham, okey. And then the last part ialah saya tutup puisi ni dengan berjuanglah dengan fasih lidah hakiki meredakan tangis seorang Zakbar. Sebab kan pendeta Zakbar kan yang bahasa Melayu kan, okey, pejuang bahasa Melayu. So saya kata berjuanglah, kita semua berjuanglah dengan fasih lidah hakiki meredakan tangis seorang Zakbar. Sebab Zakbar tak ada dah kan, tapi perjuangan dia tu kita teruskan. Gitulah biasa-biasa je puisi saya. Okay, next lagi ada tak? Okay, yang lain kena isi attendance Okay, Aiman. Okay, ini puisi rakyat. Okay, tak apalah. Yang ni yang saya baca sekali lalu je. Rakyat bukan penonton. Yang ni saya letakkan diri saya sebagai rakyat pula. Okay, saya kata rakyat bukan penonton. Sebuah sandiwara percuma. Maksud dia ni wayang ni, berlakon je kan, yang dibayar dengan pancing undi. Okay? Medan penggal khidmat. Maksudnya dah habis penggal diorang bersidang kat parlimen tu, habislah. Okay? Bukanlah waktu memenggal nasib malang yang bertimpa di lorong suram dan pedih. Kota ini menagih pejuang sejati. Saya kata negara kita ni menagihkan pemimpin yang betul-betul, okay, cerminan wajah bangsa, merasa dan memahami tangisan duka merintih ketika tidak punya kuasa. Sebab rakyat tak ada kuasa. Kerana pertaruh percaya dengan seluruh raga. Sebab kita mengundi dia sebab kita percaya kat dia. Okay? Rundingan demi rundingan tetap tidak berubah. Jika megahkan gelaran tanpa membela nasib, kami yang tertindas. Maksud saya kata rundingan tu dia tetap akan sama, tak akan berubah. Kalau pemimpin tu megahkan gelaran tanpa membela nasib, kami yang tertindas. Apakah makna sebuah kehidupan dengan deretan laporan akhirnya dilonggok menjadi sampah? Kita bagi tahu kan masalah kita, tapi dia ibarat macam awak semua lah, paperwork awak semua betul, lecture buang dekat tu sampah, tak baca pun kan. Maksud ibarat macam tu lah. Apakah makna sebuah kehidupan dengan deretan laporan akhirnya dilonggok menjadi sampah? Sekadar di kertas, bibir menabur janji palsu dengan muslihat berjemaah. Sebab saya yakin benda ni dia tak akan buat seorang, dia akan bersubahat. Kan ada 2-3 orang lah. Dari jauh kami berdoa. Tapi saya cerita-cerita pasal apa yang diorang buat ni, tetapi saya letakkan kami ni ada satu usaha, iaitu kami terus berdoa supaya inilah, dari jauh kami berdoa, bukalah mata fikir dengan sebuah harga diri. Mari kita tegakkan menurut segala aturan. Mari kita tegakkan bersama prinsip kerukunan yang makin rapuh agar hati mampu bersatu biarpun diserang hasutan jahil. So saya letakkan harapan, saya tak nak kita menyalahkan saja kan, tapi kita mengharapkan dan berdoa supaya pemimpin yang kita pilih ni, yang dah tersalah arah ni, supaya mereka ni diberikan hidayah macam itulah. Okay, and then the last one. Okay, next Aiman. Okay, so saya kongsikan sikit lah. Okay, ini yang terakhir sebelum saya serahkan dekat Alif Haikal yang tengah praktis untuk cakap kejap lagi. Okay. Tak apa Alif. Okay, so ini saya kongsikan lah penglibatan saya dalam bidang puisi. Okay, saya macam saya sebut dengan awak semua, saya ni orang yang biasa-biasa je, tak adalah pandai sangat.
okey, saya kuat tetapi saya tetap meneruskan perjuangan ni sebab saya minat dan saya fikir tentang generasi yang akan datang lah. Okey. Ni antara pengalaman, ni saya sebagai pembimbing, masa tu ada pertandingan puisi antara UiTM kan dekat setiap negeri kan. Okey. So antara cawangan-cawangan UiTM lah daripada Sabah, Sarawak semualah. Okey, Puncak Alam apa semua Negeri Sembilan. Okey. So saya diberi peluang lah untuk jadi pembimbing ni lepas saya dah konvo lah, dah grad daripada UiTM. Okey lagi. Okey, ni saya dijemput untuk Malam Merdeka. Saya tak tahu Merdeka, mesti ada orang panggil ni. Saya tak ingat dekat mana-mana so yang ni ialah masa ni dekat mana dekat Teluk Panlima Garang kot. Okey, tapi pada waktu ni saya Malam Merdeka My Suara ni masa tu dengan ramailah artis-artis itu Azmi Khalif Basker, lepas tu yang adalah 2-3 orang saya masa tu tak berapa kenal sangat kan. Saya dengan dia orang lah. Lepas tu tapi yang bestnya yang kat sini tiba-tiba asalnya dia panggil saya untuk berpuisi kan. Lepas tu tiba-tiba masa hari kejadian tu saya datang petang lah sebab jauh tempat tu kan. Saya datang petang, malam tu dia punya sambutan tu lah. Okey, dan dia rekod semua lah live lah malam tu. Tiba-tiba petang tu dia kata nak dengar pesilat, ada dalam 10 orang. Dah sudah kan, macam mana pula ni kan. Sebab kita mesti nak berlatih kan, sebab dalam pesilat tu adalah dia nak masuk dah, dia nak ni apa semua kan. So itu maksudnya apa yang saya nak sampaikan sini, apa yang saya belajar ialah kita kena bersedia dengan sebarang kemungkinan. Okay, sebab itu pihak penganjur tiba-tiba dia nak ada silat sekali kan, yang dia bukan dia sekali dengan persembahan kita. Maksudnya persembahan silat dan puisi sekali. So kita kena ni lah. Okay, next. Yang ni nak bagi awak semangat je tau. Okay, sebab apabila contoh kalau saya tak bermula dengan puisi, saya tak dapat peluang-peluang ni. Okey, yang ni Aswara. Saya rasa semua orang tahu kan Aswara. Okey, menjemput ke ada malam puisi warisan ini pun ialah saya rasa satu, sebab saya pun tak pernah sampai ke Aswara, disebabkan puisi saya sampai kat sana. Dan saya berkenalan dengan ramai orang kat sana. Okey. Okey lagi. Ramai anak seni datang Aswara lah. Okay, ni masa yang ni tahun bila saya tak ingat lah, 2012 waktu ni Diana Ami baru mula-mula berhijab. Dia baru ni lah, jadi dia buat masa ni dekat masjid tau, masjid UiTM. Okay, masjid UiTM Shah Alam. Jadi dia ada buat lah untold story dia with Diana Ami. Maksud Diana ni cerita lah macam mana dia berubah, berhijab apa semua kan. Okay, jadi waktu tu persembahan ni dekat masjid tapi dekat bahagian luar lah, dekat dataran tu lah. So waktu ni dia panggil untuk saya baca puisi. Nampak tak? So kita kena bersedia dan puisi macam mana yang kita nak buat kan. Takkan kau gigih nak baca puisi Merdeka kat sini kan. So kena baca puisi yang sesuai lah kan. Okay, sebab kadang-kadang diorang percaya kat kita. So kita kena buat sendiri, kita kena cari sendiri, kita kena lah yang tahu kita perform je. Okay lagi. Sikit lagi cepat man. Okey. Okey, ini ialah larian. Kau bayangkan ni awak semua tengok larian tengah panas tengah panas, larian tu habis pukul 12, pukul 1, gigih baca puisi. Pakai baju Melayu panas-panas tu. Kan? Tapi dah permintaan penganjur kan. Jadi saya rasa ini antara kelainan lah. Masa ni larian Rohingya yang masih ramai lah, open lah. Okey. Tetapi dia macam satu penghargaan kat kita lah kan, sebab jarang orang nak panggil orang baca puisi kan, tiba-tiba kan. Okey lagi. Okey, ni konsert Aman Dunia. Okey. Ini ialah konsert Aman Dunia. Bayangkan kita ni bukanlah siapa-siapa, tak ada orang, tak ada orang kenal pun. Tiba-tiba dipanggil. Kalau awak tengok kat situ kan, dekat poster tu kan, Fin Jamal ada waktu tu. Kai Bahar ni waktu mula Kai Bahar baru nak up Lepas tu ada Aizat, ada siapa lagi tu, La Ahmad. Okey, ramai lah. Tiba-tiba ada seketul kat situ yang orang tak kenal pun. Kan? Jadi cuba bayangkan kan. Tapi kita buat performance satu pentas dengan mereka semua. Kita dapat peluang tu. So peluang tu semua datang daripada saya dengan puisi. Kan? So tak pernah jumpa diorang ni semua lah. Tengok kat TV pernah lah. Tapi tak adalah, yelah first time kan jumpa kan. So rasa macam alhamdulillah kan dapat jumpa kan. Okay, sebab daripada puisi ni. Okay lagi.
Tapi nervous lah kan. Okay, ini waktu dekat UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, Konvo. Orang Konvo, UKM Konvo pun panggil kita untuk kita baca puisi. Kalau awak tengok kat situ kan, ini pun adalah satu pembelajaran saya belajar lah, satu benda baru. Awak perasan tak kat situ ada 3 orang? Perasan tak? Okay, di sebelah kanan saya tu main violin kan, yang sebelah kiri tu itu translator. Orang yang apa, tak pekak kan, tak ada pendengaran kan, so dia tengok situ lah. Sebab saya baca puisi kan, so tu ini dua-dua tu daripada Fakulti Pendidikan. So macam macam menarik juga, tapi ni semua last minute. Saya pun macam okay, dah sampai situ baru tahu okay, kita ada dua orang studi UKM daripada Fakulti Pendidikan ni, seorang akan main violin, seorang akan buat translator. So macam benda ni benda-benda baru lah. Okay, lagi kita cepatkan sikit lagi. Okay, ni dekat ada Hari Puisi Melayu UKM. Okay, lagi okay, ni sambutan kemerdekaan dekat dataran tapi waktu ni saya bukan baca puisi, saya dipanggil untuk baca deklarasi kemerdekaan ala-ala inilah, okey, Tunku Abdul Rahman. Sebab tu songkok sengit sikit saya bawa kertas tu. Okey, lagi jadi juri puisi. Okey, lagi ni open lah, Kajang. Okey, saya jadi jurulatih puisi. Okey, dekat UiTM, latih staff-staff kat sana. Okey, lagi ni semua waktu saya student. Ni dekat Institut Integriti Malaysia, ni waktu bulan puasa tau, waktu bulan Ramadan. So waktu ni saya buat teater sketsa pendek. So daripada puisi, saya pergi kepada teater, saya masuk semua, pengacaraan. Okay, lagi ni teater musikal. Yang ni banyak teater-teater saya masukkan. Okay, ada yang bertanding, ada yang buat performance, okay, di seluruh Malaysia. Okay, yang ni 2 hari dekat Menara KL. Yang tu teater English lah, Mila World Musical apa benda tah. Okay, okay, lagi dan banyaklah teater lain. Ni antara ruang-ruang lah saya dijemput dekat TV1, RTM. Okay, lepas tu dengan 114 jadi juri dekat ni. Lepas tu buat persembahan dengan Fetri Yahya. Lepas tu dipanggil baca puisi dekat radio. Masa ni radio apa, Selangor FM kot. Okay, lagi lepas tu saya mula ada berlakon sikit kan. Itu dengan buat iklan dengan Maharaja Laut Mega masa tu kan. Okay, lepas tu buat persembahan dengan 14. Ni masa 14 awal-awal. Tu kawan saya Fatah Amin. Okay, kawan sama-sama lah. Okay, waktu kat UiTM dulu. Lepas tu jumpa dengan tu Pok Yah Concode, dengan tu Puzi Hadi. Okay, ini waktu majlis penyair-penyair seluruh Malaysia, anak-anak sini lah. Saya bermula dengan puisi, tapi saya dapat jumpa orang-orang yang ni kan, dah jadi kawan-kawan dah. Okay, okay, lagi buat persembahan puisi dekat TV Al-Hijrah, masuk surat khabar. Buat itu dekat yang saya pakai kolok baju hitam tu, saya buat persembahan puisi pertandingan, awak semua tahu kot yang pidato antarabangsa bahasa Melayu tu kan, PABM tu kan. Tu tahun bila kan, 2000 berapa tak ingat lah, 2017 kot. So dapat peluang-peluang yang macam tu. Okay, lagi sorry sikit lagi, last. Okay, lagi ni antara masuk surat khabar apa semua. Okay, lagi next yang ni dekat Billboard. So masa tu saya sama master kat UKM. Okay, so saya masuk pertandingan puisi antara IPT 2014, 2015 dan 2016. Sebab waktu saya master lah. Sebab waktu degree saya dah last sem dah kan. So saya master, saya sambung 2014, 15, 16, 3 tahun. Alhamdulillah rezeki saya dapat. Bayangkan saya bermula last kan, waktu akhir degree. So 2014 tu saya sama master, 15 dan 16, 3 tahun berturut-turut tu saya dapat Johan puisi antara IPT 3 tahun berturut. Okay, dan 2015 tu saya dapat naik Johan Kebangsaan, 2016 tu selesai Johan Kebangsaan. So yang ni anjuran DBP. So kalau untuk pengetahuan awak semua, anjuran DBP kalau dah Johan Kebangsaan tak boleh masuk dah sampai bila-bila. Sebab tu saya banyak jadi juri, banyak ni lah, tak banyaklah bertanding sebab tak boleh bertanding lah, kecuali kalau ada pertandingan yang lain lah. Yang DBP saya tak boleh masuk bertanding lah. Okay, so itulah alhamdulillah rezeki saya lah. Sebab saya sebenarnya underdog. Diorang semua cakap saya ni juara awal kan, so terlalu awal kan. Sebab yang puisi ni saya dah Johan IPT kan, lepas tu saya akan bertanding di Peringkat Kebangsaan. Di Peringkat Kebangsaan tu
kita akan bertanding dengan juara-juara negeri. Juara setiap negeri lah, Pahang, Johor semua, Labuan. Lepas tu lagi 3 juara, iaitu juara Angkatan Tentera Malaysia ATM, juara PDRM yang semua power suara dia, Polis Diraja Malaysia. Lepas tu juara IPG, Institut Perguruan, dengan saya wakil Universiti Awam. Saya juara IPT lah. So macam sebenarnya saingan dia lebih besar kan. Okay lagi, sikit lagi. Aiman, okay, next Aiman. Ni semua bila saya dah berjaya tadi, yang ni semua ni ialah anak-anak murid saya. Biasanya saya ajar. Alhamdulillah, diorang pun rezeki pun semua menang-menang. Masuk menang. Sebab tu saya tak nak terhenti di situ. Saya ajar student. Contohnya dekat kan ada pertandingan antar college, pertandingan antar fakulti. Saya pergilah. Kat UiTM ada, UPM ada, UIA pun dulu saya pernah ajar. Macam tu lah. Okay lagi. Ni semua anak murid saya. Ni pun murid. Yang kat bawah tu saya ajar. Maksudnya ada pertandingan pelajar bukan Melayu. Itu daripada saya tak ingat Nepal ke mana tak. So dia wakil UiTM. Saya pun ajar dia lah. Alhamdulillah rezeki. Sebab UiTM tak biasa ada foreigner. Kalau UiA dah biasa ada foreigner kan. So dia dapat nombor 2. So macam Alhamdulillah rezeki dia orang lah. Okay lagi. Ni pun samalah. Bayangkan saya dekat masuk Esra Awan ni dapat anugerah ni TV Al-Hijrah, RTM dekat sana, lepas tu dekat NSTP, orang panggil merata-rata lah. Gambar kita banyak semua dalam poster. Okay lagi, next. Ni pun yang ni saya rasa yang ni lah, ni masa saya tak ingat ni waktu sebelum PKP kot. Masa ni kat Putrajaya live tau, live. Okay. Yang ni saya rasa lagi hebat lah. So, masa ni saya tak ingat masa ni menteri mana tak buat ni kan, menteri agama tu. Saya tak ingat nama dia apa kan. So waktu tu bayangkan saya sepentas dengan siapa tu, yang hujung tu Aisyah kan. Lepas tu yang Wani tu apa, Wani apa benda tu, ku bersyukur Alhamdulillah, saya tak tahu Wani apa nama dia, Wani Syah kan apa benda. Okay, lepas tu adalah ramai-ramai lagi. Lepas tu dengan apa La Ahmad, dengan Datuk Ramli Sarip, Datuk David Arumugam. Bayangkan kita duduk dalam folding room tu semua dengan artis-artis. Kita je, bukan siapa, kan? So, tapi diberi peluang lah untuk puisi buat bersama. Yang ni semua menyanyi tau. Ni semua live tau dekat TV Al-Hijrah dekat saya. Okay. Konsert apa tau saya tak ingat konsert apa. Okay. Okay lagi, next. Ni pun samalah. Okay. Masa masuk ni TV Al-Hijrah, radio apa semua, TV apa semua. Okay. Okay lagi. Lagi next Aiman. Aiman? Lagi tak? Okay, ni pun sama. Okay, lagi? Okay. Alright. So, saya pun buat persembahan kat Thailand 7 hari disponsor. Wakil Malaysia ada 5 orang. Buat persembahan dekat Thailand. Masa tu dekat mana Thailand 7 hari tau. Okay, lagi. Saya pernah buat persembahan kat Thailand, Singapura. Ni persembahan kat Singapura, Expo Kahwin Pameran Islam. Okay, lagi? Lagi Aiman? Lagi? Ni dekat Shah Alam. Okay, ni pun sama. Okay lagi, dengan geng-geng silat, jadi moderator. Lagi tak Aiman? Okay, so apa yang saya nak sampaikan dekat awak ialah, yang pertama, saya bukan nak sampaikan yang saya ni hebat, tak, saya ni biasa-biasa je. Okay, yang kedua, saya hanya tunjukkan ni semua ialah saya nak buka minda awak supaya awak nampak sebenarnya bermula daripada puisi kan. Saya tak pernah tergambar pun nak masuk TV ke, nak masuk pertandingan menang ke, nak jumpa dengan artis-artis ke, tak pernah terlintas, tak pernah tergambar. Tapi mungkin itulah laluan rezeki saya melalui pelibatan saya dengan puisi ni kan. Saya dilorongkan untuk dapat orang kata rezeki macam tu lah kan, rezeki ke arah-arah macam tu. Okay, saya dulu masa mula baca puisi pernah tak dibayar, pernah orang bagi makan je, pernah orang tak bayar, tak bagi makan pun sekali kan, duduklah kat situ kan. Pernah orang bagi RM20, RM10 kan. Sehinggalah saya pernah baca puisi 5 minit je atas pentas tu, pernah dibayar RM5,000. 5 minit saya baca 5 minit puisi tu kan, RM5,000, RM1,000 lebih, ratus-ratus. So maksud saya saya nak tunjukkan dekat awak, Allah ni dah bagi apa bakat dekat kita, so kita jalankan je. Sebab setiap hari kita mungkin ada minat ataupun bakat yang berbeza-beza dan kita tak pernah tahu pun. Mula-mula kalau kita masuk pertandingan memang kita akan rasa nak menang. Tapi lama-lama kita akan faham kan, sebenarnya bukanlah kemenangan tu. Sebab kalau saya letakkan
kemenangan kan sebagai tujuan utama saya rasa saya tak akan bertahan sampai ke hari ini. Sebab biasalah bangsa bertanding ada menang ada kalah. Kalau contoh kan, kalau kau kan nak jaga reputasi kan, aku kalah, memang tak akan masuk sampai bila-bila dah kan. So dah mula menang, lepas tu kalah, jatuh air muka kan. Tapi saya okey je, saya tak kisah. Saya tak malu, saya ajar pada orang lain, saya kongsi ilmu. Ada semua orang, kau kena bayar tau, kau kena ni tau, aku tak nak share dengan kau, ni rahsia aku. Tak ada, saya share je apa yang saya ada dengan awak semua. Saya yakin nanti Allah akan bagi rezeki lebih lagi dekat saya dan dekat yang saya mengajar lah kan. Dan saya pun lebih faham. Macam itulah. Okay, itu sebagai penutup. Penutup tu bukan untuk saya bangga tak, sebab saya nak bagi awak semangat dan juga saya nak buka minda awak supaya apa yang awak nampak saya dah lalui tu, insya-Allah awak juga akan dapat benda yang sama ataupun lebih baik, insya-Allah. Okay, so minta maaf kalau terambil lebih masa, saya serahkan dekat Alif balik. Okay. Alhamdulillah ya Allah, itu sangat-sangat panjang. Okey, tapi di sebalik perkongsian tu saya nampak pelbagai warna-warni orang kata perjalanan kita boleh panggil Brother Wan ke? Boleh ke Brother Wan? Boleh. Brother Wan dalam orang kata journey berpuisi. Okey, insya-Allah kalau diberi peluang kan kita akan orang kata jumpa